Okay, Assalamualaikum semua. Saya Coach Aswadi akan bersama saudara-saudari selama 2 jam sehingga jam 12 tengah hari ini untuk modul ketiga program kita hari ini, iaitu asas perancangan dan pengurusan kewangan dalam perniagaan. Ramadan Karim. Okay, sebelum kita mulakan sesi kita mulakan dulu dengan umur kitab Al-Fatihah. Okey, program kita untuk hari ini program kita akan berbentuk sesi 2 hala. Jadi jangan biarkan saya bercakap seorang diri di sini. Cumanya saya nak minta semua orang offkan mic selepas ni supaya tiada interference kepada kualiti audio penyampaian kita. Namun boleh on dan gunakan mic jika ada persoalan ataupun perkongsian yang ingin diajukan di sepanjang sesi kita ni. So, boleh juga gunakan kemudahan chat yang terdapat dalam Google Meet ini bagi tujuan yang sama. So, sebelum ni, saudara-saudari telah bersama dengan Coach Roza dalam modul 1 dan 2, iaitu cara menggunakan platform Makan to You sebagai salah satu pilihan memasarkan produk ke seluruh Malaysia secara online. Jadi, Makan to You, sini semua boleh cari makan. Untuk modul ketiga program hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari topik asas perancangan dan pengurusan kewangan dalam perniagaan pula. Hakikatnya perancangan dan pengurusan kewangan sangat penting, bukan hanya dalam aspek perniagaan sahaja, tetapi juga kepada kehidupan seharian kita. Perancangan dan pengurusan kewangan yang baik dalam perniagaan, dan kita boleh mendapat keuntungan iaitu profit. Dan dalam kehidupan seharian pula, kita boleh membuat simpanan, iaitu saving. Setiap individu perlu mempunyai sikap cost conscious dalam setiap transaksi perbelanjaan harian kita. Kita perlu berada di tengah-tengah setiap kali membuat perbelanjaan di antara kedekut dan boros, iaitu bersederhana, tidak kedekut dan tidak boros. Ini selari dengan seruan di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan sesi kita. So hari ini seperti yang kita telah maklumkan, kita akan cuba berkongsi bersama-sama tentang satu tajuk yang amat penting apabila kita nak melaksanakan perniagaan, iaitu asas perancangan dan pengurusan kewangan. So kita cuba tengok dulu objektif khusus kita. So di akhir kursus 2 jam ni, semua peserta seharusnya yang pertama menyedari akan matlamat berniaga. Yang keduanya, memahami konsep mengoptimalkan keuntungan. Yang ketiga, mengetahui kaedah mengira harga kos dan menentukan peratus keuntungan. Dan yang keempat, mengetahui cara-cara asas merekodkan transaksi perniagaan. Jadi kita cuba tengok, kenapa kita berniaga? Niat tu nak kena betul juga. Jadi basically ada 8 8 sebab kita berniaga secara asasnya. Okey, yang pertama, sebagai sumber rezeki, kita selalu dengar 9/10 rezeki daripada perniagaan. Ada yang mengatakan ini adalah hadis, tetapi saya nak memperbetulkan. Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari boleh buat rujukan yang mana sebenarnya yang kita selalu dengar 9/10 rezeki daripada perniagaan ini adalah hadis palsu. Tetapi tidak bersalahan, tidak bersalahan. Jadi cuma kita jangan sandarkan kepada apa yang Nabi kita cakap lah. Tetapi kita dapat akui bahawa hakikatnya orang yang buat perniagaan, insya-Allah mereka ada lebih saving daripada kita, kehidupan diorang lebih baik daripada kita, walaupun permulaan biasalah, permulaan kita lalui, kita tengok orang yang milioner pun dia tak terus-terus kaya untuk nak jadi milioner. Jadi dia milioner ni basically bukan orang kerja makan gaji, biasanya. Jadi rezeki ni insya-Allah menyediakan satu ruang yang perniagaan ni menyediakan ruang untuk kita mencari rezeki
dan insya-Allah uh, menjamin rezeki yang baik. Okey. Yang kedua, biasanya kenapa kita berniaga ialah tentang survival. Kalau kita tengok dengan keadaan pandemik COVID-19 sekarang ni, ramai yang mula berniaga. Pada saya ini satu sign yang baik. Mungkin selama ni mereka complacent dengan kerja mereka, tetapi tidak sekarang ni mereka kena terima hakikat, ataupun kita sendiri kena terima hakikat bahawa insya-Allah kita boleh survive melalui perniagaan. Okey, yang ketiga, biasanya sebab apa orang berniaga ialah membantu kewangan atau pasangan ataupun keluarga. Mungkin ada suami yang nak ada isteri yang membantu suami, mungkin suami juga yang nak membantu isteri, dan ada juga yang mungkin anak-anak yang nak membantu keluarganya, ya. Itu sebab mereka berniaga. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup keluarga. Mungkin dengan keadaan pendapatan sekarang tidak berapa baik, so dengan berniaga insya-Allah ini salah satu cara kita nak meningkatkan taraf hidup keluarga kita. Yang kelimanya, membina empire dan legasi perniagaan. Bagi siapa yang mempunyai visi yang lebih jauh, bukan sekadar survival, bukan sekadar meningkatkan taraf hidup keluarga, tetapi insya-Allah mereka mempunyai wawasan perniagaan yang dibuat sekarang ni, insya-Allah satu hari berkembang dan boleh dijadikan legacy kepada keluarga. Okey, dan yang keenam, membangunkan ekonomi negara. Tanpa kita sedar, apabila kita berniaga, kita membangunkan ekonomi negara kita. Insya-Allah tanpa kita sedar, kita juga meningkatkan KDNK kepada negara kita. Yang ketujuh, sebagai jihad ekonomi ummah. Ini bagi yang betul-betul mempunyai wawasan, mempunyai tujuan yang jelas, insya-Allah. Dan ini boleh dijadikan, perniagaan ini boleh dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan ekonomi ummah. Dan yang ke-8, ini dia ada kaitan dengan nombor 1 tadi. Tetapi kalau nombor 8 ni, perniagaan ni memang sememangnya sunnah Rasulullah. So Nabi kesayangan kita Muhammad SAW berniaga untuk survival. Jadi kalau kita berniaga, basically insya-Allah kita niatkan kita mengikut sunnah Nabi kita, insya-Allah dalam kita berniaga kita dapat pahala. Jadi saya nak bawa kita kepada memahami matlamat umum perniagaan. Okey. Saya rasa tak lari orang yang berniaga ni basically matlamat dia ialah untuk keuntungan. Saya rasa tak salah pun kalau kita nak target untuk keuntungan, sebab kalau tak untung, macam mana kita nak survive? Jadi maksudnya kita perlu untung. Tetapi dalam masa yang sama, jangan lupa dalam kita mencari keuntungan melalui perniagaan, jangan lupa soal keberkatan. Ingat dalam mencari untung dari perniagaan, jangan lupakan soal keberkatan. Kalau kita tinggalkan soal keberkatan, walaupun untung kita banyak, mungkin kita takkan terasa keuntungan kita tu. Walaupun kita untung kecil, tetapi penuh dengan berkat, insya-Allah kita boleh rasa untung yang kita dapat daripada perniagaan kita. So, kenapa kita nak kena untung dari perniagaan ni? Yang pertama sekali, survival perniagaan. So, kalaulah saudara-saudari, tuan-tuan perempuan buat perniagaan, tak letakkan keuntungan tu untuk sesuatu yang kita perlu dapat daripada perniagaan kita tu, saya rasa benda tu salah. Contohnya lah, ada orang dia mix up, dia campur soal dia kata untung ni kemudian dululah. Dia kata kita nak sedekah, kita buat bisnes kita nak sedekah. Saya takut cara tu tak betul. Sebab apa? Sebabnya ialah kalaulah kita tak go for keuntungan, kita duk sedekah aja, last kali perniagaan kita pun entah ke mana, dan kita pun tak dapat nak sedekah lagi selepas tu kalau perniagaan kita pun dah bungkus. Jadi maksudnya jangan campur adukkan dulu. Jadi sekarang ni kita letakkan dulu, kita perlu untung dalam perniagaan sebab kita nak survive dalam perniagaan dulu. Okey,
Yang kedua ialah pertumbuhan perniagaan. Okey. Yang kedua ialah pertumbuhan perniagaan. Daripada keuntungan kita, kalau kita kita uruskan keuntungan kita dengan baik, insya-Allah kita boleh kembangkan perniagaan kita lagi. Ya, kita boleh tumbuhkan lagi perniagaan kita. Semakin bertumbuh perniagaan kita, insya-Allah semakin banyak lagi orang yang kita dapat tolong, ya. Kita boleh ambil sebagai pekerja, ya. Banyak lagi manfaat kita boleh perolehi. Okey, dan yang ketiga, pulangan kepada pemegang saham. Mungkin ada orang yang mulakan perniagaan dengan cara meminjam, ya, daripada orang lain. Okey. So bila kita pinjam, basically orang yang meminjamkan kita tu, kan, maksudnya dia pada dia adalah satu pelaburan, ya. Jadi kalaulah insya-Allah selepas daripada kita pinjam yang kali pertama tu, so kita berbalik kepada yang ketiga, iaitu pulangan kepada pemegang saham. Dalam kes ni, macam saya cakap tadi, orang yang pinjamkan kepada kita untuk kita buat perniagaan kita, jadi dalam masa sama dia orang pun anggap sebagai pelaburan. Jadi kita nak kena buat bisnes supaya kita untung dan sikit sebanyak kita dapat pulangkan, kita pulangkan pinjaman kita kepada dia orang, dan bersama dengan sikit sebanyak kita panggil sebagai bonus, ya, ataupun dividen dalam kes ni. Jangan kita jangan pula letakkan suatu angka yang fix, ya. Sebab kalau contohnya kita kata okey, kau pinjamkan pada aku sekian, nanti aku akan pulangkan dalam bentuk 10%, 10% keuntungan. Jangan buat macam itulah. Takut nanti menjadi riba pula, ya. Okey. Kita sambung perbincangan kita. Pulangan kepada pelaburan. Okey, basically pulangan kepada pelaburan ni ialah maksudnya ada sesetengah orang dia ada duit banyak dan perniagaan ni ialah salah satu cara untuk dia buat pelaburan. Jadi maksudnya lebih kurang yang macam tadi juga, macam pulangan pada pemegang saham tadi tu. So kali ni keuntungan adalah untuk kita sendiri, sebagai keuntungan pada pelaburan kita sendiri. Dan yang kelima ialah membantu ekonomi rumah ataupun masyarakat. Jadi macam saya kaitkan tadi, jangan awal-awal lagi kita buat bisnes, kita duk sedekah. Tak apalah, kau ambil je lah, tak payah-payah, aku sedekah. Kan? Jadi kalaulah kita tak dapat uruskan kewangan dengan baik, maksudnya kita untung pun kita tak ambil di situ, saya takut bisnes kita macam saya kata tadi, bungkus, dan macam mana kita nak bantu ekonomi rumah kita, atau masyarakat. Jadi kita perlu untung dalam perniagaan. So now, kita nak tengok bagaimana cara kita nak mengoptimalkan keuntungan perniagaan. Saya gunakan perkataan mengoptimalkan, bukan memaksimalkan tetapi mengoptimalkan. So ada beza di antara memaksimalkan dan juga mengoptimalkan. Kalau memaksimalkan ni takut nanti kita berada dalam keadaan yang kita berada dalam keadaan tamak. Jadi kalau kita mengoptimalkan ni, basically kita dapat balance kan. Kita dapat balance kan. Untuk mendapatkan keuntungan dalam perniagaan kita ni. So, jom kita tengok formula formula untuk kita nak, bagaimana kita nak kira untung. So, yang pertama, formula yang kita boleh gunakan ialah untung boleh dikira dengan cara harga jual tolak harga kos. Okay. So, itu yang pertama, formula yang pertama. Dan untuk formula yang kedua pula ialah perolehan tolak perbelanjaan. Jadi kita nak kena ingatlah dua formula ni. Basically dalam perbincangan kita yang seterusnya, kita akan menggunakan kedua-dua formula ni untuk nak mengira untung. Jadi saudara-saudari, tuan-tuan puan, tolong ingat formula ni. So yang pertama sekali, untung diperolehi dengan cara harga jual tolak harga kos, dan yang keduanya dengan cara perolehan tolak perbelanjaan. Okey. So, menggunakan dua formula ni, kita cuba tengok hasilnya. Kalaulah contohnya harga jual tolak harga kos ataupun perolehan tolak perbelanjaan nilainya adalah positif, maka itu yang kita panggil sebagai untung. Tetapi kalaulah contohnya kita tolak dan hasilnya kita dapat kosong, okey, so yang itu kita panggil sebagai pulang modal. Dan kalaulah pula kita tolak harga jual tolak harga kos ataupun perolehan tolak dengan perbelanjaan,
Kalau contohnya negatif, yang inilah yang dinamakan sebagai rugi. Ya. Jadi bila bercakap soal untung, bila bercakap soal untung ni, kita ada dua. Okay. Yang pertama kita panggil sebagai untung kasar. Dan yang kedua kita panggil sebagai untung bersih. Jadi tuan-tuan pun nak kena faham juga perbezaan di antara untung kasar dan untung bersih. Kadang-kadang apabila kita bercakap soal untung kasar, kita nampak macam kita dah untung. Tetapi apabila kita kira betul-betul kan, untuk mencari untung bersih, rupanya bukan untung bersih. Yang kita dapat ialah rugi bersih. Ya. So kita cuba tengok, kita cuba fahamkan formula dia. Untung kasar formulanya ialah harga jual tolak kos langsung. Okay. Itu untuk untung kasar. Dan kalau untung bersih pula, kita kena tambah satu lagi. Maksudnya harga jual tolak dengan satu benda lagi. Yang tadi itu kita cuma tolak kos langsung. Tetapi untuk nak cari untung bersih, kita kena tolak satu lagi, itu kita panggil sebagai kos tidak langsung. Okay. So barulah kita dapat untung bersih. Itu ideally. Tetapi kalaulah contohnya yang kita dapat tu negatif, setelah kita kira harga jual, tolak kos langsung dan juga kos tidak langsung, kita dapat negatif, itu namanya rugi bersih. Ya. Jadi saya nak bincangkan seterusnya, itu cara-cara kita nak meningkatkan keuntungan. Macam saya cakap tadi, kita ada dua formula, tapi dalam kes ni kita akan gunakan formula kedua, iaitu untuk mengira keuntungan, perolehan kita tolak dengan perbelanjaan. So, bagaimana cara kita nak tingkatkan perolehan kita? So, untuk nak tingkatkan keuntungan, kita kena ada dua cara. Satu, kita kena tingkatkan perolehan, dan yang keduanya iaitu kita kurangkan perbelanjaan. Kita cuba tengok dulu bagaimana cara kita nak tingkatkan perolehan kita. Yang pertama, untuk tingkatkan perolehan, kita ada dua cara kat sini. Yang pertama sekali, kita tingkatkan harga jualan. Saya rasa ini umum di kalangan orang kita. So bila kita nak tingkatkan perolehan, kita tingkatkan harga jualan. Harga kita jual mahal. Kita nak untung segera. Itu satu cara. Tapi saya rasa mungkin kurang bijak. Kurang bijak. So kita tengok yang kedua, yang untuk tingkatkan perolehan kita, iaitu dengan cara tingkatkan volume jualan. Okay? Jadi maksudnya kita boleh tingkatkan harga jualan yang pertama, ataupun kita tingkatkan volume jualan. So macam mana kita nak tingkatkan volume jualan ni? Kedua-dua cara ni kita boleh tingkatkan perolehan. Tapi saya nak ceritakan bagaimana cara kita nak tingkatkan volume jualan kita. Yang pertama sekali, kurangkan harga jualan. Dia terbalik dengan yang atas tadi. Yang tadi atas tingkatkan harga jualan, tapi yang ini pula untuk tingkatkan volume jualan kita kurangkan harga jualan. So kita kena faham, bila kita kurangkan harga jualan, basically sikit sebanyak dia akan meningkatkan keboleh-belian pelanggan-pelanggan kita. Berbeza dengan tadi tu, kalau kita tingkatkan harga jualan, harga kita memang kita nampak menarik, tinggi, tapi masalahnya adalah orang tak nak beli. Jadi kalau kita kurangkan harga jualan kita sehingga ramai orang boleh beli, walaupun untung sedikit, tetapi tidak dapat tidak kita akan tingkatkan volume jualan kita. Okey. Yang keduanya iaitu melalui pemasaran yang lebih agresif. Yang dikatakan dengan pemasaran yang lebih agresif ni, saya rasa saya nak kaitkan dengan fenomena yang berlaku baru-baru ni. Sekarang ni saya rasa dah agak diam sikit. Orang jual di simpang-simpang jalan. Dia jual jeruk, mangga, ada macam-macam lagi. Itu pemasaran agresif tu. Sampai tahap kereta yang berhenti kat traffic light, dia pergi serbu. Itu pemasaran yang lebih agresif. Okey, dan yang ketiga iaitu meluaskan pasaran. Bagaimana cara kita nak luaskan pasaran kita? Contohnya melalui Makan Tuju, kita boleh gunakan sebagai platform untuk kita luaskan pasaran produk-produk kita. Kita boleh cover untuk seluruh Malaysia. Kalau tuan-tuan ambil untuk pilihan kurier. So kalau tuan-tuan juga buat pilihan, saya rasa tuan-tuan dah belajar dengan Coach Roza. So kalaulah contohnya kita sekadar buat penghantaran sekeliling kawasan kita sini, kita pilih melalui runner. Okay. Kalaulah contohnya kita boleh juga buat penghantaran ke seluruh Malaysia, kita ambil runner dan juga kurier. Jadi tuan-tuan boleh luaskan pasaran tuan-tuan bersama dengan Makan Tuju. Okey. So
Itu berkaitan tentang perolehan dan kita masuk pula. Untuk perbelanjaan, supaya kita tingkatkan keuntungan kita, kita kena kurangkan perbelanjaan kita. Okay. Jadi macam mana kita nak kurangkan perbelanjaan kita? Yang pertama sekali, dapatkan bahan mentah. Bahan mentah ataupun bahan yang berkaitan daripada pembekal yang lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, beli bahan mentah dan berkaitan secara pukal. Jangan beli sikit-sikit, tuan-tuan. So, kalau kita beli sikit-sikit, basically harga yang kita dapat lebih mahal. Dan kalau kita beli sikit-sikit, apa yang berlaku ialah kita terpaksa ulang alik, pergi berbeli, kita tak perasan. Duit minyak kita, kalau kita bawa kereta untuk pergi beli barang tu, kita ada ulang alik, di situ pun dia ada kos. Mungkin kita tak perasan sebab benda tu dia jadi kos tidak langsung. Jadi dengan tak langsungnya, dia akan meningkatkan perbelanjaan, dia akan mengurangkan keuntungan kita. Jadi kalau kita beli secara pukal, jadi maksudnya kita kurangkan ulang alik untuk nak membeli barang tu. So sekurang-kurangnya kita meningkatkan, kita dapat mengurangkan perbelanjaan kita. Okay, dan yang ketiganya, kita kawal kos operasi secara lebih cekap dan sebagainya lah. So kos operasi, carilah cara macam mana nak ni. Macam saya kata tadi pun, kurangkan ulang alik pergi kedai pun, itu pun cara kita nak mengurangkan kita punya kos operasi. Contohnya lah, kita berniaga daripada rumah. Kita buka lampu, buka aircon, buka kipas, tanpa kita ada kesedaran kos. So itu pun akan menyebabkan perbelanjaan kita meningkat. So kalaulah contoh kita tak guna, switch off. Itu mungkin kita tak perasan, tetapi akan contribute kepada kos tidak langsung kita. Okey, jadi kita dah tengok bagaimana cara kita nak meningkatkan keuntungan menggunakan formula perolehan tolak perbelanjaan, yang mana kita melihat bahawa perolehan kalau kita tingkatkan dan juga kita kurangkan perbelanjaan, secara automatik insya-Allah kita akan dapat meningkatkan keuntungan kita. So, kita nak tengok peratus keuntungan, iaitu markup dan juga margin keuntungan. Ini adalah term yang selalu disalahguna pakai, dia menyebabkan kadang-kadang kita sendiri jadi keliru pula. Sebenarnya berkaitan tentang keuntungan, ada dua term yang selalu digunakan, iaitu markup dan juga profit margin. Basically kedua-duanya adalah berbeza. Kenapa kita berbeza? Sebabnya ialah formulanya pun berbeza. Kita cuba tengok apa dikatakan tentang peratus keuntungan. So kalau kita tengok peratus keuntungan ataupun markup, selepas ni saya akan gunakan perkataan markup, ataupun mungkin saya gunakan peratus, atau saya akan gunakan kedua-duanya lah dalam perbincangan saya selepas ni. Okay, peratus keuntungan atau markup, untuk nak kira, kita kena ambil untung bersih, kita bahagi dengan kos, dan kita dapatkan dengan 100%. Itu bagi mengira kita punya peratus keuntungan. Di sini saya gunakan untung bersih. Kalaulah contohnya, contoh guna untung kasar pun boleh juga. Basically orang cakap markup ni, dia akan guna untung kasar. Untung kasar bahagi dengan kos. So darab dengan 1%. So itu pun markup. Tetapi maksudnya berdasarkan kepada untung kasar lah. Yang ni kita cakap tentang untung bersih. Okey. Profit margin ataupun margin keuntungan. Formula ni ada beza sikit. Kalau tuan-tuan tengok, saya ada bulatkan warna merah kat situ. Yang atas untung bersih tu sama. Ataupun kalau tuan-tuan guna untung kasar pun boleh juga. Cumanya lebih tepat kita guna untung bersih. Kita bahagikan dengan harga jual. Untuk markup kita bahagi dengan kos. Untuk profit margin kita bahagikan dengan harga jual. Darab dengan 100%. Nampak ada beza yang lain tu sama, cumanya markup kita bagi dengan kos, margin keuntungan kita bagi dengan harga jual. Atau profit margin kita bagi dengan harga jual. Okey, dan yang ketiganya iaitu ROI. Ni tambahan je lah So ROI ataupun gandaan pulangan pelaburan, return on investment. Formulanya ialah untung bersih bahagi dengan kos. Kalau kita tengok dia hampir-hampir dengan mengira markup. Cumanya kita tak darab dengan 100%. Jadi dalam kes ni kita akan dapat dalam bentuk angka. Contohnya 1, 2, 3, bergantung. Nanti kita tengok contoh. So kita tengok contoh kiraan peratus keuntungan dan juga margin keuntungan. Saya harap semua boleh follow. Kalau ada soalan setakat ni mungkin boleh suarakan. Mungkin boleh
forward kan kepada soalan melalui chat. So setakat ni ada soalan? Soalan. Jadi saya nak tunjukkan dalam bentuk contoh supaya kita lebih mudah faham apa yang saya terangkan tadi. Maksudnya perbezaan di antara peratus keuntungan dan juga margin keuntungan. Saya nak relatekan balik. Peratus keuntungan yang biasa orang sebut ialah markup. Margin keuntungan biasa orang sebut sebagai profit margin. Okey. So kita teruskan. Katakan suatu item dibeli dengan harga RM50 dan dijual pada harga RM100. Okey. Item dibeli pada harga RM50 dan dijual pada harga RM100. So now, apa yang kita dapat pick up daripada sini ialah RM50 itu sebenarnya ialah harga kos. So kalau orang kata harga beli itu basically harga kos lah. So dalam konteks ini saya nak bawa tuan-tuan, saudara-saudari, kita gunakan term yang lebih tepat lagi. Okey. Jadi harga kos adalah RM50. Jadi yang RM1 tu apa benda pula? Yang RM1 tu ialah harga jual. Okey. Jadi automatik bila kita ada harga jual, kita ada harga kos. Dalam konteks ni secara directnya iaitu harga beli, maka untuk nak kira untung, harga jual tolak dengan harga kos, ataupun harga jual tolak harga beli dalam konteks ni. Jadi 100 kita tolakkan dengan 50. So 100 tolak 50 kita dapat RM50. Jadi kita ada 3 maklumat sekarang kat sini. Kita ada harga kos, kita ada harga jual dan untung. Untung kita ialah RM50. Jadi sekarang macam mana kita nak kira kita punya peratus keuntungan kita ataupun markup kita, Jadi kita ambil untung kita tadi tu. Dalam kes ni sebenarnya lebih kepada untung kasar lagi, So untung kasar kita ataupun untung dalam contoh ni RM50 bahagi dengan harga kos. Boleh rujuk balik formula yang tadi, Untung bahagi dengan harga kos. Jadi RM50 bahagi RM50, kemudian kita darabkan 100% sebab kita nak dapatkan peratus. So dalam kes ni kita darab 100%, maka kita akan dapat 1 darab 100, kita dapat 100%. So peratus keuntungan kita apabila kita membeli pada harga RM50 dan kita jual pada harga RM100, maka peratus keuntungan kita ataupun markup kita ialah 100%. Boleh ikut, Okey. Kita pergi kepada margin keuntungan. Kalau kita tengok formula tadi, untuk kira margin keuntungan, untung dibahagikan dengan harga jual. Untung dibahagikan dengan harga jual. Jadi dalam kes ni, RM50 kita bahagikan dengan RM100 dan kita darabkan dengan 100%. Untuk nak mendapatkan peratus. Okey. Jadi kalau RM50 darab dengan RM50 bahagi dengan RM100, kita akan dapat 0.5 ataupun setengah. Kita darab dengan 100, maka kita akan dapat 50. Jadi di sini kita nampak margin keuntungan kita ataupun profit margin kita ialah 50%. Jadi nampak kecil margin keuntungan berbanding dengan peratus keuntungan. Jadi ada orang menggunakan margin keuntungan. Kalau contohnya kalau nak cakap tentang dia punya bisnes dia, tentang produk dia, dia akan beritahu dia punya profit margin 50%. And then kita pula kita kata kita punya markup kita punya peratus keuntungan kita 100%. Sebenarnya sama lah dalam konteks ni. So kita ada 2 formula kat sini. Untuk margin keuntungan ni basically kiraan untuk yang lebih advance, Jadi that's why saya exposekan juga kedua-dua formula ni, supaya apabila sampai setahap nanti kita tahu macam mana kita nak kira margin keuntungan. Untuk level-level kalau kita sembang dengan makcik-makcik dekat pasar malam semua ni, basically kita bawa peratus keuntungan pun sudah memadai, ataupun kita guna perkataan markup, kalau dia guna term margin keuntungan tu, kita tanya dia, ni terhadap harga jual ke terhadap harga beli? Dia terhadap harga beli. Oh, itu bukan margin keuntungan kalau terhadap harga beli ataupun harga kos. Itu adalah peratus keuntungan. Dan satu lagi yang saya beritahu tadi, iaitu ROI ataupun gandaan pulangan pelaburan.
Formulanya lebih kurang macam kita kira markup atau peratus keuntungan, di mana untung kita bagikan dengan kos. Okay, so kita dapat sini 50 bahagi 50, kita dapat 1. So maksudnya dia punya ROI ni adalah 1. Ini pun term yang basically kita akan gunakan di peringkat advance. Ya. Okay. So saya nak bawa contoh lagi untuk kita nak mengira markup. Okay, kita nak kira markup keuntungan kita, peratus keuntungan. Jadi katakan harga kos seunit item jualan kita ialah RM8. Okay. So kita ambil harga kos kita seunit yang kita nak jual ni ialah RM8 harga kos. So kita mahukan peratus keuntungan atau markup sebanyak 30%. Jadi maksudnya kenapa kita nak 30%? Mungkin yang kita faham untuk industri kita, untuk produk kita, basically orang selalu ambil dia punya peratus keuntungan atau markup sebanyak 30%. That's why kita nak 30%. Contohnya Jadi di sini berapakah harga jualan yang perlu kita letakkan? Ya, jadi kita kena ingat harga kos kita seunit ialah RM8. Kita nak markup 30%. Macam mana kita nak kira? Okey, kiraannya RM8 harga kos kita tu kita darabkan dengan, kita ambil 100%, kita tambahkan dengan 30% tadi tu. Okey, saya bagi contoh dalam kes ni kita nak 30%, maka 100 tambah 30. Katakan contohnya kita nak untung 50%, maka 100 campur 50. Kenapa ada angka 100 kat sini? Sebab kita cakap tentang keuntungan. Maksudnya 100 tu ialah harga kos. Maka kita nak untung 30%, dia sebab kita tambah lagi 30%. Katakan contohnya kita nak untung, kita nak markup 25% saja. Maka on top of harga kos kita 100%, maka kita tambah dengan 25. Maksudnya 100 tambah 25. Kemudian kita bahagikan dengan 100 balik. Okey. Jadi dalam konteks ni, oleh kerana kita nak markup sebanyak 30%, maka kita buat 100 tambah 30 dan kita bahagi dengan 100. Maka macam mana kita dapat? Kita akan dapat RM8 darab dengan 1.3. Saya nak ajar shortcut sikit. Jadi katakanlah contohnya, kalaulah kita nak markup 25%, sebenarnya nak kira senang je. Kita cuma darabkan dengan 1.25. Yang ini 1.3 sebab 30%. Jadi katakan contohnya kita nak markup 40%, maka kita akan dapat darab RM8 tadi atau harga kos tu darab dengan 1.4. Katakanlah contohnya kita nak untung, kita nak markup 5%. Kalau kita nak markup 5%, maka formulanya berapa? Harga kos darab dengan 1 berapa? Cuba tulis dekat chat. Kalau contohnya kita nak untung 5% sahaja. Okey, cuba letakkan jawapan tuan-tuan dekat chat tu. 1 point berapa? Nak tulis tu je, 1 point berapa? Kalaulah contohnya untung kita nak markup 5% sahaja. So, maksudnya harga kos darab dengan 1 point berapa? Ada yang dah jawab? Belum? So, siapa ni? Puan Aisyah. Puan Aisyah. So, mungkin boleh tulis jawapan dekat chat. 1 point berapa? Maksudnya dalam konteks ni, contohnya RM8 tu kita nak darabkan dengan 1 point berapa? Kalau kita nak markup sebanyak 5% sahaja. 1.05. 1.05. Very good. 1.05. Ya. Jadi kalau kita nak ambil yang mana di bawah daripada 10%, maka kita kena letakkan kosong dulu. Maksudnya 1.0 something. Ya. Jadi kalau yang mana kita markupnya lebih daripada 10%, maka dia akan jadi, contoh katakan kita ambil 15%, maka dia akan jadi 1.15. Okey. So dalam contoh ni, kita balik pada contoh ni balik. 8 darab 1.3, maka kita akan dapat 10.4. Maksudnya kita dapat RM10.40. Jadi harga jual kita
untuk mendapat markup sebanyak 30% kan, daripada harga kos kita yang RM8 tadi, maka kita perlu letakkan harganya RM10.40. Okey, ini contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Katakan harga kos unit item jualan kita ialah RM8. Macam tadi juga. Okey. Kita nak letakkan harga jualan kita RM10. Yang ni kita terbalik. Yang ni kita terbalik. Sebab dalam kita punya calculation untuk kita nak letakkan harga jualan kita nak tentukan keuntungan kita kena kira both way. Kita ada cara kita letakkan markup, ini kita dapat harga, ataupun contohnya kita letak harga dulu, kita cuba tengok berapa markup yang kita dapat, berapa peratus keuntungan yang kita dapat. Okey, jadi dalam kes ni cara nak kiranya ialah kita kena kira dia punya untung lah dulu. Jadi dalam kes ni 10 tolak 8, kita bahagikan dengan harga kos balik. Jadi 10 tu harga jual, 8 tu harga kos, dibahagikan dengan harga kos. Ni berbalik pada formula kita sebelumnya. Jadi kita bahagikan dengan harga kos balik. So darab dengan 100%. Jadi apa yang kita dapat ialah 2. 10 tolak 8 kita dapat 2. 2 bahagi dengan 8. Okey, darab dengan 100. Maka kita akan dapat 1/4. 1/4 kalau dalam ni kita dapat 0.25 ya. So apa yang kita akan dapat ialah 25%. Jadi dalam kes ni maksudnya kita boleh kira cara menentukan harga jualan dulu ataupun kita menentukan markup dulu. Jadi kita boleh balance kan, nak tentukan kita punya harga jualan yang sesuai ya. Jadi within the range. Sebab dalam certain industri ni kita tak boleh letakkan peratus keuntungan tu besar sangat. Sebab industri dia orang tahu, dia orang dapat congak. Jadi bila kita tinggikan sangat, contoh kita ambil sampai 50%, kita ambil sampai 100%, takut nanti tak terjual. Unless produk kita tu something special. Yang orang tak dapat nak bandingkan dengan produk-produk lain. Kalau orang senang bandingkan produk kita, basically problem. Kalau kita nak letak harga yang lebih tinggi untuk dapatkan keuntungan yang lebih. So, kita nak bawa pada merancang dan menguruskan kewangan perniagaan. So, apa yang saya nyatakan kat sini, acting without planning is to shoot without aiming. Bahaya tu. Kita nak shoot tapi kita tak aim. So, entah mana-mana. Dalam konteks ni, gambar yang saya tunjukkan, entah mana-mana anak panah tu akan pergi. Kalau kita guna pistol ataupun guna senjata api, entah mana-mana peluru kita pergi. So, kita nak kena aim. So, aim tu umpama kita punya planning. Jadi sekarang, jom kita tengok aspek penting dalam perniagaan ya. Saya nak tekankan beberapa perkara berkaitan tentang aspek penting dalam perniagaan ni, iaitu tentang QCD dan juga IR. Yang paling penting paling penting sekali iaitu QCD. On top of that, kita tambahlah dengan IR. So sekarang ni kita kena faham dan kita kena ingat dan kita selalu kena amalkan tentang QCD ni. Apa itu QCD? Okay, Q stand for quality. Produk kita macam mana sekalipun, jangan pernah kita sacrifice kita kurangkan kualiti. Jangan sesekali. So kualiti meningkat, okey. Sebab kualiti ni dia ada kaitan khusus dengan kepuasan pelanggan. So kalau kita tipu sekali kualiti kita, maksudnya kita do something untuk nak kau untung lebih dengan mengurangkan kualiti, mungkin kita rasa kali itu kita untung lebih, tetapi orang tak nak beli lagi dengan kita, saya rasa takut kita tak boleh survive dalam perniagaan kita. Okay, so Q stand for quality. Yang kedua iaitu cost. Okay, cost untuk kita dan juga cost untuk pelanggan. It takes two. Okay, cost untuk kita dan juga cost untuk pelanggan. Kita sebagai seller, kita sebagai usahawan, kita sebagai peniaga, kita sentiasa kena cari cara bagaimana kita nak kurangkan cost kepada kita. Yang kita dah tengok tadi kan, saya tunjukkan bagaimana untuk nak tingkatkan keuntungan, iaitu perolehan tolak dengan perbelanjaan. Jadi yang perbelanjaan tu sentiasa kita kena cari bagaimana kita nak kurangkan. Jadi sekarang ni, kalaulah contohnya kita dapat manage cost dengan baik, kita dapat bagi pada harga yang
kita dapat maintain harga. Mungkin maksudnya pelanggan kita dah ramai, kan? Mungkin kebetulan pula ada certain harga barang mentah kita yang dah naik. Tetapi kalau kita boleh manage lagi, kan? Maksudnya kita boleh bagi pada harga yang sama, harga jualan kita yang sama pada pelanggan kita, insya-Allah, kan? Orang akan setia dengan produk kita. Dan yang ketiganya ialah delivery. Okey, iaitu penyerahan. Jadi ketiga-tiga ni tak boleh lari, ya. Kita sentiasa kena ingat quality cost delivery, QCD. Bagaimana, apa maksud penyerahan? Okey, yang pertama sekali, penyerahan ni janganlah maksudnya cara kita nak sampaikan produk kita kepada pelanggan kita terlalu lama ambil masanya. Kan orang order lambat sampai, kan? Order ni maksudnya boleh dengan keadaan, contohnya kita pergi kedai makan. Kan dia duduk dah order sampai setengah jam sampai sejam tak sampai lagi. Kan saya rasa tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari kat sini boleh kaitkan. Kan kalau lah benda tu kita order sejam tak sampai lagi, kan kita pun tension juga. Kan ini ada kaitan dengan delivery. Kalau kita relatekan dengan contohnya macam sekarang ni orang banyak buat online apa semua tu, begitu juga. Kan orang online, orang order daripada kita, kan kita janji contohnya dalam masa 24 jam sampai. Kan tapi ambil masa seminggu, kan pada saya gagal. Kan jadi nak kena pastikan benda ni mesti, kan dia mesti hand in hand, quality cost delivery. Dan macam saya cakap tadi, on top of that, kan kita tambah lagi dua benda kat sini lagi, iaitu yang pertama innovation. Kita sentiasa kena cari cara untuk berinovasi, kan? Kena cari cara macam mana kita nak meningkatkan innovation. Dan yang ketiga, yang seterusnya itu customer relationship. R tu stand for customer relationship, iaitu hubungan pelanggan. Sentiasa kena jaga hubungan pelanggan. Kan sentiasa kena cari cara bagaimana kita nak buat engagement dengan pelanggan-pelanggan kita, dengan prospek kita, ya. Janganlah bila bisnes kita dah untung, dah besar apa semua, kan kita start menyombong diri, ya. Takut benda tu tak berkekalan, kan. Sentiasa jaga hubungan pelanggan, kan. Kalau boleh hafal nama pelanggan, kita hafallah nama pelanggan, ya. Okey, saya nak fokus dalam 5 aspek ni. Saya nak fokus kepada cost. Sebab yang inilah yang berkait dengan kita punya kewangan yang kita bincang ni, kan, kewangan keuntungan. Jadi saya nak fokus tentang cost. So bercakap soal cost, QCD ni, QCD IR ni, cost, saya nak buat perbincangan kepada bagaimana kan kita nak kontrol cost kita lagi, ya. So saya nak bawa perbincangan kepada bagaimana company-company yang besar dekat luar sana, kan, begitu prihatin tentang cost, especially cost operasi, okay, dalam perniagaan mereka. Alright, dekat sini saya nak buat perbincangan kepada 8 muda ataupun waste, kan. Muda ni bukannya muda, tua, old, young semua ni, tak. Muda ni bahasa Jepun, kan, yang kalau kita translate dalam bahasa Inggeris ni dia jadi waste, atau kalau kita translate dalam bahasa kita dia jadi pembaziran. Jadi sekarang ilmu ni saya rasa tuan-tuan pun mungkin tak pernah jumpa lagi. Ya. Benda ni sebenarnya kita panggil sebagai lean manufacturing ataupun lean practice, LEAN. Jadi banyak digunakan oleh syarikat-syarikat MNC yang advance, kan, untuk mengawal kos. Jadi 8 aspek yang kita nak tengok kat sini ni, saya cuba buat bincang lebih kurang supaya tuan-tuan dapat idea. Okay. Sebenarnya lean manufacturing ni, kan, ataupun lebih dikenali kadang-kadang orang panggil sebagai TPS, Toyota Production System. Kenapa ada perkataan Toyota? Sebab Toyota yang mempelopori tentang 8 muda ni, ya. So sedikit cerita pasal Toyota ni lah, ya. Kenapa saya jadikan Toyota punya pendekatan ni untuk kita ikuti. Okey, kalau kita pasal dalam industri otomotif yang secara global, sekarang ni kalau kita tengok, yang pertama sekali yang paling tinggi dari segi jualannya, dia punya marketnya ialah Tesla. Tesla. So Tesla ni lebih pada kereta elektrik lah ataupun hybrid, ya. Dan kalau kita tengok yang nombor 2 ni adalah Toyota. Barulah diikuti dengan jenama-jenama lain, ya, ataupun company-company lain. Apa yang saya nak bawa perbincangan kat sini,
sebelum daripada Tesla duduk di ranking yang paling atas, untuk beberapa tahun sebelum ni, sebenarnya yang duduk paling atas ialah Toyota. Toyota. Dan saya nak bandingkan pula Toyota dengan satu giant company, kalau kita pernah dengar, iaitu General Motors. So General Motors ni basically yang keluarkan kereta-kereta berjenama macam Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Opel. Jadi basically kalau kita tengok, sebenarnya industri otomotif ni di peringkat awalan lagi dipelopori ataupun dikuasai oleh General Motors. General Motors ni sebenarnya dah lama dah dia orang tubuhkan, company ni dah ada buat pasal lama dah, dalam tahun 1908. Maksudnya agak lama. Okey, dan berbanding pula dengan Toyota yang kereta mula dikeluarkan ialah pada tahun 1947. Jadi lebih kurang kita tolak lebih kurang 40 tahun lah. Maksudnya General Motors mendahului Toyota. Tetapi kalaulah tuan-tuan saudara-saudari perasan, sebenarnya Toyota General Motors yang ada sekarang ni ialah General Motors yang baru, yang dilahirkan semula. Kenapa saya kata yang baru atau dilahirkan semula? Sebabnya ialah pada tahun 2009, pada tahun 2009, General Motors diisytiharkan bankrupt. Nampak? Giant company yang dah lama dah dalam market, tetapi pada tahun 2009 diisytiharkan bankrupt. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak sustain. Macam kita cakap tadi lah. Maksudnya dia tak boleh untung. Macam mana nak ke depan lagi? So tak boleh nak survive. So dilahirkan semula selepas pada tu. Maksudnya diisytiharkan bankrupt. Habis pekerja-pekerja kena buang apa semua, ratus ribu tuan-tuan. Kemudian daripada situ barulah dijual, built out by US punya government, and then ada company yang ni ambil alih apa semua. So dia bagi nama General Motors juga. Tetapi General Motors yang barulah. Okey. Apa yang saya nak bagi tahu sebenarnya ialah walaupun giant, tetapi kalaulah kita tak dapat uruskan kewangan secara baik, tetap boleh jatuh. Okey. Dan Toyota ni pula, kalau kita tengok, walaupun dia ketinggalan 40 tahun daripada General Motors, maksudnya masuklah market 40 tahun lewat, tetapi sampai sekarang, dia duduk dekat top 3. Sebelum ni dia memang dekat first. Cuma sekarang ni dia duduk nombor 2. So, bagaimana Toyota ni dia boleh sustain? Dia boleh sustain. So, di antara pendekatannya ialah inilah. Yang 8 perkara ni, di antara yang digunakan. Dia panggil sebagai TPS. Ini adalah sebahagian daripada TPS. Kita panggil sebagai 8 muda. Okey, jom kita tengok. Yang pertama sekali iaitu defect. Salah satu pada pembaziran ni kita tengok di segi sudut defect. Apa maksud defect ni? Maksud defect ni adalah apabila kita buat produk kita tanpa berhati-hati, tanpa ada SOP, tanpa kawalan kualiti yang baik, tanpa ada supervision, mungkin produk yang kita hasilkan tak akan rosak. Macam-macam lah bentuk yang rosaknya. Tetapi konsepnya adalah kita tak dapat lah nak jual ke benda tu. Kalau kita jual pula, kita dah ambil mudah soal QCD tadi, maka benda tu terpaksa diketepikan. Kalau contohnya benda tu kita dapat rework balik, kalau kita dapat rework balik, masuk balik dalam pasaran, mungkin okey. Tetapi ada benda yang setengah tu mungkin kita tak dapat nak rework. Dan kita kena ingat juga, apabila kita buat benda dan kita nak asyik nak kena rework tu melibatkan kos. Okay? Jadi yang pertama sekali kita pastikan kita kontrol dari segi defect. Okey, kalau ada soalan tolong raise up tolong bertanya boleh masukkan pada dekat ruangan chat. Okey, itu berkaitan tentang defect. Yang pertama, pembaziran melalui defect. Okey, yang kedua iaitu pembaziran melalui overproduction. Okey. Bila cakap tentang overproduction, maksudnya kita kadang-kadang kita buat lebih. Mungkin pernah dengar demand and supply, kan? Jadi maksudnya supply
lebih pula dalam kes ni. Demand tak macam mana, supply yang lebih. Mungkin kita nak rehat, so hari ni boleh belasah buat banyak-banyak, kita buat banyak-banyak. So benda tu kita kena ingat, bila kita buat overproduction, production melebihi daripada apa yang sepatutnya, kita kena ingat bahawa kita perlukan ruang untuk kita simpan, ya. So bila ruang yang kita simpan tu contohnya tak cukup, contoh kalau kita buat kat rumah kita tak cukup, kita perlukan ruang kat tempat lain pula, saya rasa bukannya free ya ruang yang kita nak gunakan untuk menyimpan tu. Kita kena sewa gudang, kita kena sewa kedai yang lain apa semua. Itu merupakan kos. Okey. Jadi sekarang overproduction tu akan menjadi sebahagian daripada pembaziran. Dan saya nak relatekan juga bagaimana yang tadi saya bagi tahu di antara GM dan juga Toyota, General Motors dan juga Toyota. So kalau kita tengok General Motors ataupun GM ni, cara dia orang keluarkan kereta ialah kaedah push. Kita panggil sebagai push approach. Tolak, push approach. Apa yang dikatakan dengan push approach ni? Dia buat banyak-banyak, lepas tu dia cuba jual. Bila tak terjual, benda tu tidak nak kena dump somewhere. Kalau kita pernah tengok, kalau tuan-tuan saudara-saudari pernah tengok, gambaran daripada atas, ada banyak negara yang mana kawasan-kawasan yang begitu luas untuk diorang dumpkan kereta-kereta yang tak terjual ni. So ini menyebabkan kos pembaziran. Jadi kalaulah contohnya kita bandingkan dengan Toyota pula, Toyota dia menggunakan kaedah pull. Dia menggunakan kaedah pull approach. Maksudnya ada demand baru disupply. Ada demand baru disupply. Jadi kita kena berada di tengah-tengah macam tu. Maksudnya apabila orang demand, kalaulah contohnya kita boleh buat dengan cepat untuk menghasilkan produk tersebut, dengan comply kepada delivery dalam masa yang sama, itu memang cukup cantik. Dan itulah yang dibuat oleh Toyota. Jadi maksudnya dia tidak ada masalah overproduction dalam kes ni. Dan kita pergi pada yang ketiga pula. Maksudnya pembaziran berlaku melalui waiting. Waiting ni macam mana saya nak relatekan. Waiting ni berlaku dalam keadaan gini. Katakan contohnya kita ada line production, kita ada production line. Maksudnya bisnes dah besar, dah ada production line. So ataupun saya ambil contoh mudah lah kalau mungkin tak biasa, mungkin tuan-tuan perempuan tak biasa industri perbuatan semua, saya ambil contoh, kita ambil macam dekat restoran lah, contoh dekat restoran. Apa yang berlaku, katakan contohnya pelanggan-pelanggan tak ramai lagi, sedangkan waiter, waitress kita ramai. So apa yang berlaku ialah diorang duduk melangut je. Kita kena ingat bahawa walaupun diorang melangut, kita still bayar gaji diorang. So dalam kes ni kita tak boleh bagi diorang melangut. Kita kena uruskan dengan cara yang betul. Jadi supaya dia tak melangut, kita kena diversify diorang. Diorang boleh buat benda ni juga, So diorang tidak ada waiting. Kalau saya nak kaitkan juga dengan contohnya apa yang berlaku kalau bisnes dah besar, contohnya dia ada production line. Katakan contohnya kita ada production line, ada 5 orang dekat situ. Bermula 5 orang yang pertama, dia bahan mentah. Bahan mentah tu dibuat something apa semua, baru dia pass pada orang kedua dan seterusnya. Jadi kalau contohnya orang pertama tu slow, mungkin orang baru yang kebetulan duduk dekat tempat yang pertama tu slow, apa yang berlaku ialah orang yang kedua sampai orang kelima ni dia banyak menunggu. Jadi di situ ada waiting time. Kita kena ingat, setiap 2 orang sebenarnya kita bayar gaji. Kalau dia menunggu pun sebenarnya duit kita berjalan Itu lebih pada pengurusan itu kena buat pengurusan yang betul lah supaya tidak ada waiting ni. Kemudian kita pergi pada non-utilized talent. Non-utilized talent ni basically kita tidak menggunakan bakat yang ada pada pekerja-pekerja kita ataupun kita punya manpower kita ni untuk buat benda yang sebenarnya dia memang itu bakatnya. Contohnya orang tu dia pandai grafik. Dia duduk dalam kita punya company kita.
kita suruh dia buat dalam production. Okay, tak apa, very good kan, dia duduk dalam production. Tetapi bila kita tahu bahawa dia memang ada kebolehan untuk buat grafik, kan, mungkin kita boleh kurangkan weightage dia untuk kat production tu supaya dia boleh tolong kita dalam sudut grafik. Mungkin untuk buat kita punya brochure kan, untuk kita buat kita punya apa-apalah kita punya bahan untuk marketing kita, ya. Rather than kita pergi upah orang luar. Itu maksud saya. Ataupun mungkin orang ni sebenarnya dia pandai masak, tetapi kita letakkan dia duduk jadi waiter je kan. Jadi waiter nama apa? Waiter, so dia menunggu je. Sedangkan kalau dia dah pandai masak, why not kita manfaatkan kebolehan dia kan untuk bahagian dapur. Jadi kita kena tahu talent setiap manpower yang kita ada. Okey, kemudian kita pergi kepada yang kelima, iaitu transportation. Okey, transportation ni pembaziran boleh berlaku dengan keadaan apabila kita tidak menguruskan betul-betul sewaktu kita menerima waktu kita menerima bahan mentah kita. Ini mungkin kita dah company kita dah besar sikit, ataupun kalau kita nak ambil yang kecil pun, saya ambil contoh ginilah. Contohnya lah, dapur kita gas dah habis. Okey, dapur kita gas dah habis. Jadi orang kita pun order gas. Dia hantar kat depan pintu utama kita, dekat grill depan tu. So apa yang berlaku ialah kita pun bayar kat situ apa semua, dia pun balik. Lepas tu apa kita kena buat? Kita kena angkat pula tong gas tu bawa ke dapur. Kan? So maksudnya benda tu pada saya satu kerugian. Sepatutnya kalau kita boleh uruskan betul-betul, apabila orang tu hantar gas, suruh dia hantar sampai ke dapur kita, kan? So suruh dia tolong tukar terus, contohnya yang lama dengan yang baru ni, kan? Kemudian dia angkut keluar terus yang tong gas yang lama ni. Di situ kita dapat jimatkan. Kalau dalam konteks yang lebih besar, kalau saya nak bagi contoh, kalau dalam contohnya kita ambil kilang, kebanyakan barang-barang bahan-bahan akan sampai dekat logistik. Akan sampai dan turunkan dekat logistik. So daripada logistik tu dia bawa ke material control. Kalau contoh perasan tu dia orang guna forklift lah, dia orang bawa ke material control. So nanti daripada material control pula forklift akan bawa pula ataupun dia pakai pellet yang tangan punya tu tak kisahlah, tetapi dia orang ambil daripada material control bawa pula ke production. So kalau kita perasan, maksudnya di situ dah berlaku banyak kali transportation. Kalaulah kita dapat manage dengan baik, kan, basically sistem ni dipanggil sebagai JIT, kan, just in time. Apabila production perlukan saja, kan, kita kena ada mekanisme supaya barang-barang mentah yang sampai ni terus dihantar kepada production tu. Jadi kita tak perlu lagi nak kena bawa ke sini, ke sana apa semua. So itu dari segi transportation. Tak uruskan betul-betul akan menyebabkan pembaziran. Kemudian yang keenam, inventory. Okey, inventory ni maksudnya bahan yang separa siap. Kita kata bahan separa siap. Saya ambil contoh ginilah. Katakanlah kita buat curry puff frozen. Kita buat curry puff frozen contohnya. Dah maju kita punya curry puff frozen kita, maka kita ada tim. Ada tim yang buat dough. Ada tim yang buat dough. Ada tim yang contohnya buat inti. Ada tim yang contohnya menggoreng contohnya. So sekarang ni kalau kita tak manage betul-betul, apa yang berlaku ialah mungkin yang buat dough ni kan dia ingat pada dia kita buat banyak sikit lah kan, buat banyak untuk cover besok kita tak payah sibuk-sibuk je lah kan. Sepatutnya dia kena buat setiap hari kan, tapi dia saja buat lebih-lebih kan. Jadi sekarang ni bila sampai satu tahap production hari tu kan, dough akan lebih kan, dough akan lebih pula. Contohnya terlalu banyak sampai tahap kita tak muat untuk nak letak dalam peti ais kita. Dan dough tu terpaksa letak kat luar. Apa yang berlaku? Mungkin dough tu tak tahan lama dan dough tu akan rosak. Okay? Di sini yang berlakunya. Atau orang yang berinti pula, yang advance, dia buat lebih-lebih. Begitu juga keadaannya. Kan tak ada ruang nak simpan apa semua, peti ais tak muat. Okay? Akhirnya benda tu letak kat luar, besok nak guna, tiba-tiba dah nampak, dah rosak, dah basi. So di sini dari segi inventory kita kena kawal, tak boleh buat lebih-lebih, mesti manage betul-betul. Okey, kemudian dari segi motion. Okey,
Motion pun adalah salah satu pada sumber pembaziran. Ha? Macam mana benda ni boleh berlaku? Kadang-kadang kita tengok pekerja-pekerja ni bila dia oleh kerana tata susunan dekat tempat kerja kita tu, arrangement tak betul, dia kena bergerak ke sana ke sini, sedangkan dia mungkin boleh duduk setempat, dia cuma mencapai dengan tangan, tetapi oleh kerana pengaturan tu tak betul, dia terpaksa ke sana ni memanjat apa semua. Sedangkan kalau kita susun dengan cara betul, benda yang kerap digunakan duduk berdekatan, benda yang contohnya jangan digunakan, barulah kita letak kat tempat-tempat tinggi ke apa semua, okeylah. Jadi sekarang ni kalau tidak nanti banyak pergerakan, dia pergi ke sana ke sini, itu semua melibatkan masa dan melibatkan kos. Okey, dan kita pergi pada yang last kali, last but not least, iaitu extra processing. Okey, extra processing ni macam mana? Extra processing ni basically saya dapat kaitkan dengan apa yang kita panggil sebagai non-value added yang kita bagikan kepada pekerja-pekerja kita, kepada pelanggan-pelanggan kita, ya. So non-value added ni kita orang tak appreciate pun benda tu, kan. So oleh kerana kita tidak memahami, kan, keperluan pengguna kita, kan, kemahuan pengguna kita atau pelanggan kita ni, kita buat benda tu dan lepas tu dia tak appreciate dan dia buang macam tu je, kan. Sedangkan kita punya lah ambil masa buat benda tu. Saya ambil contoh ginilah, kita bagi hadiah birthday, kita bagi hadiah birthday kepada siapa-siapa lah. Kita bungkus punyalah bagian Arab nak beri cantik. Tetapi bila kita bagi dekat orang tu dia bukan nak tengok bungkusan tu sangat, kan. Dia koyak macam tu je. Sedangkan kita duk membalut sampai 1 jam. Dia koyak tak sampai 1 minit. Itu maksud saya tu, ya. So kita jangan bagi non value added kepada pelanggan kita, sebab kita akan buang masa kita. Itu dah jadi extra processing kepada kita. Saya nak ambil contoh sewaktu saya di Sony TV, ya. Okey. So apa yang berlaku, ni saya cerita ni sebab teknologi pun dah ketinggalan dah. Lama dulu, waktu selepas saya grad, saya join Sony TV di Bangi tu. Kita orang buat TV, nama pun Sony TV kan. So kita buat TV. Jadi kalau siapa pada waktu tu lah, dalam era 90-an, kalau siapa-siapa yang guna Sony TV ni, kat rumah dia ada Sony TV ni, TV Sony ni, memang orang bangga lah. Memang TV Sony memang terkenal lah pada waktu tu. So di antara yang terkenal satu ketika waktu saya bekerja tu, nama dia Kirara Baso. Kirara Baso. Okey, tak apa, kita petikan tu. Apa yang saya nak beritahu kat sini ialah TV, katakan contohnya kita kata ada satu TV ni, TV ni contohnya nama dia A lah. TV ni nama dia A. So TV A ni yang daripada keluaran Sony ni, untuk market Malaysia dan juga untuk market Jepun ataupun luar-luar negara yang lain, walaupun TV tu kita tengok model yang sama, tetapi sebenarnya di dalam TV sendiri kan dia ada lain sikit. Ya. Okey, saya reveal apa yang berlaku ni. Pada waktu dulu, TV dekat Malaysia ni, contohnya kalau kita perasan, sekarang ni saya rasa mungkin keadaan dah lain lah. Dulu-dulu bila kita tengok TV, ada contohnya lah mak kita ke, kan, adik kita ke, isteri kita ke, dekat dapur dia guna blender. So bila dia guna blender, dia tekan dia blender, TV kat depan tu dia akan ada macam ada distortion, dia ada gangguan, ada interference. So kita pun sebenarnya kita tahu, kita dah boleh terima hakikat. Oh, benda ni gangguan sebab apa? Sebab ada orang yang guna blender dekat dapur. Orang Malaysia dia boleh tolerate keadaan macam tu. Sedangkan di kebanyakan negara luar, contoh macam dekat Jepun, dia orang tak boleh terima hakikat tu. Kalau you nak blend dekat dapur pun, I tak nak ada gangguan kat I punya TV. Basically itu dia orang punya cerewet dia orang. Orang Malaysia pada waktu tu tak cerewet sampai macam tu. Jadi apa yang berlaku ialah apabila ada model yang kita nak eksport ke Jepun, walaupun Sony ni Jepun, tetapi kita dekat Bangi yang antara yang buat untuk dia orang. Jadi untuk kita ekspor, especially macam ke Jepun, kita akan tambah special board, kita akan tambah special circuit dekat dalam TV tu, supaya apabila orang blend, orang guna blender dekat dapur, TV dia tak terganggu, TV dia steady je. Untuk model yang sama dekat Malaysia kita tak masukkan special circuit. Sebab apa? Sebabnya ialah orang Malaysia tak cerewet, kan. Jadi buat apa kita nak letak benda tu?
kan. Itu dah melibatkan extra processing, okey, ataupun non value added kepada orang Malaysia. Tapi sekarang saya rasa mungkin dah berubah lah. Orang Malaysia pun saya rasa dah cerewet dah kan. Okay, basically saya dah kongsikan tentang 8 punca-punca yang tanpa kita sedar yang boleh menyebabkan pembaziran. Kan bila berlaku pembaziran, ini akan meningkatkan kita punya perbelanjaan. Dan kalau dia meningkatkan perbelanjaan kita tanpa kita sedar, dia akan makan keuntungan kita. Dan mungkin dengan tak salah langsung, kita bukan sekadar untung kecil, tetapi kita boleh rugi. Ya. So, okay. Saya rasa kita rehat 5 minit. So, saya pun nak ambil nafas kejap. Nak minum tak boleh kan? Saya ambil nafas kejap. So, selepas ni kita masuk kepada kos mempengaruhi faktor kebolehbelian dan saiz keuntungan. So, kita break 5 minit. So, sekarang ni basically dah pukul 11.10. Lebih kurang 11.10. Kita masuk balik, kita sambung balik pada pukul 11 suku. So, kita break. Okay, welcome back. So, selamat datang Puan Hani. Kita dah habis satu session yang pertama. So, kita masuk pada session yang kedua. So, untuk session yang kedua ni kita akan bincangkan tentang kos yang mempengaruhi faktor kebolehbelian dan saiz keuntungan. So, banyak aspek yang mempengaruhi kejayaan sesuatu perniagaan, termasuklah di antaranya strategi penetapan harga produk yang kita tawarkan. Basically, tadi pun kita dah mention. So, di antara untuk faktor untuk menarik ataupun maksudnya meningkatkan kebolehbelian pelanggan-pelanggan kita, iaitu di segi sudut harga. Dan harga yang terlalu tinggi akan menyebabkan tidak ramai atau mungkin tiada orang yang akan membeli produk kita. Dan harga yang lebih rendah daripada kos keseluruhan produk kita sudah tentulah akan menyebabkan kita kerugian pula. Jadi maksudnya kalau kita jual pada harga yang lebih rendah pada harga kos kita, sure kita rugi. So, berapakah harga yang terbaik untuk kita letakkan kepada sesuatu produk kita itu? Tadi sikit sebanyak kita dah kira dah, kita dah belajar kira tentang markup ataupun peratus keuntungan dan juga margin keuntungan ataupun profit margin. Basically asas yang sama, asas yang tersebut kita akan gunakan. So, 4 perkara asas dalam menentukan harga jualan sesuatu produk. Yang pertama sekali, kos keseluruhan bagi pengeluaran produk kita. Nak tentukan harga jualan kita kena kira kos secara keseluruhan bagi pengeluaran produk kita. Mungkin boleh relatekan balik yang tadi tu. Kita ada kos langsung dan juga kos tidak langsung. Okey, kemudian yang kedua, harga jualan produk yang sama dalam pasaran oleh pesaing-pesaing kita. So, dalam kes ni, kita jangan syok-syok sendiri. Kita nak letak harga. Kalaulah barang ataupun produk yang kita tawarkan tu, basically tidak ada kelainan, tidak ada something different, tidak ada something special. Basically sama dengan produk-produk ataupun item-item yang ditawarkan oleh kita punya pesaing-pesaing kita, kompetitor kita. Kita pada saya tidak bijak, kurang bijak lah kalau kita markup, kita markup terlalu berbeza ataupun lebih tinggi daripada kita punya pesaing-pesaing kita. Sebab basically kita punya pelanggan-pelanggan akan benchmark. Dia akan benchmark. Dan yang ketiga, peratus keuntungan jualan yang standard bagi jenis produk jualan kita. Jadi basically, kalaulah contohnya kita menceburi dalam industri tertentu, kan kita nak kena tahu juga asasnya peratus keuntungan ataupun markup dalam kes ni peratus keuntungan yang kita nak letakkan untuk kita ambil daripada jualan kita tu. So, basically kalau dalam industri makanan, maksud saya di sini ialah makanan yang biasa-biasa, bukan ada special punya ni, yang common, yang maksudnya kalau kita tengok sini pun orang jual, situ pun orang jual, jadi basically dia punya peratus keuntungan adalah dalam lingkungan 20 ke 30% sahaja. Kalau kita letak lebih-lebih tu takut nanti orang tak nak beli.
Kita ambil contoh mudah gini lah, nasi lemak. Kan? Nasi lemak. So, basically bila kata nasi lemak tu orang dah dapat agak dah. Kalau lah contohnya RM1.5, kan, RM1.5 tu telur pun tak ada. Kan, jadi orang pun dia nampak, weh, mahalnya. Kan, maksudnya orang dah boleh agak dah. Sebab kalau apa ni, itu dah jadi standard. Apa ni, harga yang lebih kurang dah standard dah. Kalau contohnya kata nasi lemak dia jual RM1, kan dia jual RM1. Jadi kalau RM1 tu mungkin telur goreng yang dipotong, telur goreng yang dipotong kecil-kecil, itu pun mungkin orang dah boleh terima, kan, sebab nasi lemak RM1, ya. Oh ya, tapi slide nampak kan? Oh, saya tak nampak. Okay. Sorry, ada masalah teknikal sikit tadi, ya. Okay. Jadi sekarang kita berbalik kepada yang empat perasaan dalam menentukan harga jualan sesuatu produk. Tadi tak nampak slide ni. Minta maaf, tak perasan dia. Tadi saya switch off kamera. Okey, yang pertama tadi kos keseluruhan bagi pengeluaran produk kita. Yang keduanya harga jualan produk yang sama dalam pasaran oleh pesaing-pesaing kita. Yang ketiga peratus keuntungan yang tadi saya ceritakan tadi, ya, peratus keuntungan, ya. Okey, dan yang keempatnya peratus keuntungan jualan yang kita mahukan. Jadi maksudnya kita dalam keadaan yang tertentu pula kita boleh tentukan sendiri peratus keuntungan yang kita nak. Kita boleh tentukan. Tetapi macam yang awal-awal tadi dah saya cakap, faktor QCD, okey, faktor QCD plus dengan IR. I apa dia? I itu ialah innovation. Jadi maksudnya kita boleh innovate item kita, kita punya produk kita ataupun item jualan kita, sehingga menyebabkan orang tak boleh nak compare. Orang tak boleh nak compare dengan item-item lain dekat luar sana dengan kompetitor kita. So kalau kita boleh positionkan sebegitu rupa, basically kalau kita letakkan peratus keuntungan lebih tinggi, orang tak akan perasan. Ya. Tambah-tambah pula, memang orang kata, dia ni benda ni memang sedap betul. Kat tempat lain aku belum pernah jumpa lagi. Jadi kalau kita jual dengan keadaan peratus keuntungan yang kita setkan, kan mungkin bukan setakat 20 hingga 30%, mungkin kita letak sampai tahap 50% ataupun 70%, kan. Orang basically kalaulah benda tu memang menepati cita rasa dia, orang kata tak beli. Ya. Melainkan sampai satu ketika, ini common, ya tuan-tuan, ya. Satu ketika bila benda tu orang tengok dah famous, orang akan cuba cari juga untuk tiru. Dan kalau lah contohnya kualiti yang kita punya kompetitor yang baru keluar tu basically sama dengan kita, kan, dan dijual jauh lebih murah daripada kita, kat situ kita kena review balik. Ya. So kita tak boleh maintain sebab orang dah dapat dah pada kualiti, ya, pada kualiti yang tertentu, basically dia akan pergi kepada yang lebih murah lagi, ya. Faktor QCD. Okey. So, kita pergi kepada nak mengira harga kos benar item jualan. Okey. So, untuk kita nak kira harga kos, harga kos kita yang sebenar, kita kena mengambil kira faktor kos langsung dan kos tidak langsung. Saya dah mention tadi, awal-awal tadi, ya. Jadi, kita cuba tengok apa contoh kos langsung. Kos langsung contohnya bahan mentah, ramuan, bekas yang kita nak pack kan tu, maknanya pembungkus, pembalut, stiker. Benda tu basically agak mudah kita nak kira. Kan, contohnya lah, katakanlah kita nak bungkus benda tu, kita perlukan bekas sekian kita beli. Harga sekian kita beli, contohnya satu karton ada sekian, kita boleh bahagikan. Maksudnya satu tu last kali jatuh berapa. Kan, mungkin dalam contohnya lah, dalam tu ada kita produk kita perlukan botol, kita perlukan jar untuk masukkan produk kita. So dalam kes ni katakanlah kita botol kecil 240 ml, satu kotak ada 48 biji botol, 48 jar dalam tu. Okey, dan kita beli pula pada harga berapa, katakan contoh harganya RM50 contoh, RM50. Jadi
Macam mana kita nak kira? Maka kita akan kira RM50 tu kita bagikan dengan 48. Kita dapatlah kos untuk sebiji botol ataupun jar tersebut. Begitu juga yang lain-lain. Contoh kata macam stiker pun. Stiker kita mungkin kita order pada printing company. Kita order pada 1,000 keping. Basically minimum quantity tu contohnya dia letakkan 1,000. Dan mungkin 1,000 tu kita boleh dapat pada harga yang murah. Mungkin kita boleh beli pada 100 keping saja, tapi kita nak dapat harga murah, kita beli 1,000 keping. So contoh kata kalau kita beli 1,000 keping dengan harga RM100. So cara kita nak kira ialah RM100 bahagikan dengan 1,000. So basically itulah kos langsung. Kos langsung ni mudah kita nak kira macam itulah. Tetapi kita kena ingat kita juga ada kos tidak langsung yang kita perlu masukkan dalam kiraan kita. Contoh, sewaan premis, mesin, kenderaan, and then gaji atau upah pekerja termasuk diri sendiri. Yang selalu orang lupa tu ialah gaji untuk diri sendiri tu. Kan? Bila tak masukkan, jadi kiraan kita nampak macam cantik and perfect. Sedangkan kat mana kita nak ambil kita punya pendapatan? Jadi tidak dapat tidak. Tuan-tuan kena nilaikan sendiri. Tuan-tuan punya gaji. Kata contohnya, aku ni macam ni, aku ambil RM2,000 lah dulu sebagai permulaan. Company aku pun tak besar lagi, aku pun sendiri buat. Tambah-tambah apabila bisnes tu kita sendiri yang buat. Tapi kita jangan lupa bahawa gaji kita kena kira. Walaupun kita tak boleh ambil sekarang gaji kita, tak apa, kita anggapkan company kita berhutang dengan kita. Kita kena kira. Kalau tidak nanti kos tidak langsung kita tak tepat. So bila dah maju sikit, nak naikkan RM5,000 ke, naikkan RM10,000, itu terpulang. Macam mana pun kita kena masukkan. Jangan mengambil aja. Di sini yang kita punya tajuk tu. Tajuk kita adalah perancangan dan pengurusan. Jadi maksudnya kita jangan main ambil aja. Bila kita main ambil saya duit kita, ini company aku, duit aku. Tak boleh. Di situ akan menyebabkan last kali kita dah ambil bahagian keuntungan, kita dah ambil bahagian modal, last kali jadi caca melba. Dah company tak boleh nak ke depan, tak boleh nak sustain. Okey. Kemudian bil utilities seperti elektrik, air, telefon, internet, gas, mungkin petrol kita kena masukkan. Kita kena ingat, kita bergerak ke sana sini apa semua tu, kereta kita bukan isi angin. Kalau isi air pun kita kena kira air. Kita bayar bil air. Tapi masalahnya kita bukan isi air, kita isi petrol ataupun diesel. So kita kena kira sekali. So kita juga kena kira kita punya advertising dan juga kita punya promotion. Yang ni pun orang kena terlepas pandang. Untuk kirakan sekali dia punya A&P, dia punya advertising and promotion. Jadi kita kena campur semua ni sekali, barulah kita dapat basically kos yang sebenar untuk item jualan kita. Jom kita buat analisa senario-senario di bawah. Apakah kos-kos yang terlibat? So senario yang saya akan kongsikan kat sini, maksudnya tuan-tuan perempuan ataupun saudara-saudari kat sini boleh melihat contoh-contoh ni, cuba relatekan kalaulah diusahakan di rumah dan satu lagi kita usahakan di premis perniagaan. So mungkin perniagaan yang sama, tetapi ada yang mungkin diusahakan di rumah ataupun mungkin diusahakan di premis perniagaan. Okey, yang pertama contohnya selaku ejen menjual kek buah. Okey, kita cuba tengok. Kalau kita nak jual kek buah contohnya, apa lagi kos yang terlibat kalau kita buat kat rumah? Dan apa lagi kos yang terlibat kalau kita buat kat kedai dekat premis perniagaan. Kita ambil contoh kat rumah lah. Kalau kat rumah, kita tak payah nak bayar sewa tambahan. Memang dah kita buat kat rumah. Kita berniaga, tak berniaga, kita tetap bayar sewa. Tetapi apabila kita buat dekat premis perniagaan, kita dah ada kos tambahan. Maksudnya setiap bulan kita kena allocate certain amount of our money, kita punya kos untuk bayar sewa kedai tersebut. Jadi kat situ pun dah ada beza dah. Sekarang ni kita ambil contoh hanya kita buat operasi di rumah lah untuk mudah kira. Yang lain tu kalau macam kat kedai kita tambah kos sewa kedai. Okey, tak apa. So sekarang ni kita jual kek buah. Basically apa benda sangat yang kita perlukan sehingga menyebabkan benda tu jadi kos pada kita. Katakanlah contohnya ejen, kita jadi ejen
supplier tu dia sendiri hantar dekat kita. For example, dia hantar kek buah dia tu kat rumah kita. Jadi kalau dia sendiri hantar, kan, maksudnya kita tak perlu lagi nak kena keluar, nak isi minyak apa semua untuk nak pergi ambil kan dia punya kek buah tu, daripada seller tu. So kat situ ada beza. Kan, dihantar atau yang kita kena pergi ambil. Di situ dah ada akan menyebabkan ada beza kos. Okey, kemudian kek buah yang dah ada kat rumah kita. Kek buah ni kalau kita fikir-fikir balik, kena simpan kat mana Boleh tak simpan, dia simpan kat almari macam biasa aja. Bila ada order, kita ambil dan kita pun post contohnya. Saya rasa basically kek buah mungkin macam tu lah. Saya rasa kek buah ni, kebanyakan kek buah tak perlu simpan dalam peti ais. Jadi, kos kita nampak tak adalah banyak sangat dalam kes ni. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Ejen juga kali ni. Contohnya kita jual curry puff frozen. Nama pun curry puff frozen. So, bila kita curry puff frozen, yang lain-lain kos tu kita boleh relatekan balik macam yang tadi. Cumanya bila kita curry puff frozen, kita perlukan peti ais lah dalam kes ni. Kalau kita belum ada peti ais, kita nak kena beli peti ais. Katakan contohnya lah, kan, kita punya apa tu, dia seller kan, untuk curry puff frozen tu, dia bekalkan kepada kita peti ais pula. Kan? Dia kata, okey, yang ni selama you menjadi ejen, kan, kita akan pinjamkan peti ais ni. Tapi tentu kena ingat, peti ais tu dia tidak guna elektrik. Kan? Berbanding dengan kek buah tadi yang tak perlukan peti ais, tapi kali ni yang ini perlukan peti ais, dan peti ais pula perlukan elektrik. Dan dengan keadaan cuaca yang panas sekarang ni, peti ais boleh tahan, dia makan elektrik. Kan? So kita kena tengok kos-kos yang terlibat. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Contohnya pula, kita nak menjual kerepek secara repackaging. Yang ini bukan jadi ejen. Kan? Kita sendiri nak jual, kita nak jual produk dengan keadaan kita buat repackaging. Untuk pengetahuan, repackaging ni pun agak lumayan bisnes. Kan? Sebab kita tak ada kos-kos yang ni sangat, kita cuma ambil dan kita buat repackaging. Cumanya nak buat repackaging ni, kita tengok juga kita nak repackage dalam benda mana. Kan? Mungkin dalam plastik, mungkin dalam botol, mungkin dalam bekas plastik tu. So maksudnya takkanlah kita nak buat kosong je. Dalam masa yang sama, kita pun nak kenal juga letak kita punya stiker dan sebagainya. Kan? So itu dia adalah kos-kos yang related untuk menjual kerepek secara repackaging tu. Kalau buat kat kedai, basically tambahlah pula dengan sewa kedai. Okey. Kemudian menjual nasi lemak berlauk. Okey. Apa lagi kos-kos yang terlibat kat sini? Kan? So kalau kita tengok kat sini, nasi lemak berlauk ni kita nak kena beli lauk-lauknya, bahan mentah untuk kita masak, kan? Cilinya, kan? Jadi maksudnya yang ini bahan mentah lah, banyak kita kena fikirkan. Yang tadi itu semua tu tak payah nak fikir bahan-bahan mentah. Benda dah siap dah. Yang ini kita sendiri kena fikirkan. Dan setiap benda tu kita kena campurkan lah sebagai kos kita. Dan satu lagi apa yang saya nak cuba relatekan juga untuk menjual nasi lemak berlauk tadi tu. Sewaktu kalau contoh kita jual kek buah ni basically dia tahan lama. Curry puff frozen pun tahan lama. Kerepek yang kita nak jual, kita buat repackaging pun tahan lama. Untuk jual nasi lemak berlauk ni, kita kena ingat, jualan kita akan naik turun. Kan? Kita tak tahu dari segi demand and supply, kadang-kadang kita nak setkan pun susah. Kan? Kita buat sikit, waktu tu lah orang datang ramai nak beli. Kita buat banyak kerana hari tu orang tak ada. Bila orang tak datang pula, benda tu dah jadi, kan? Dia boleh jadikan pembaziran, dia jadi waste. Dalam kes ni dia jadi waste lah. Kan? Takkanlah kita nak carry, nak jual sampai ke besok. Kan? Tak boleh tuan-tuan. Takut nanti sakit perut orang, kena beracun apa semua, panjang cerita. Jadi last sekali, nak tak nak, kita makan sendiri nasi lemak kita. Ataupun kalau siapa yang suka bersedekah, sedekah adalah gaji dan jiran. Cumanya saya nak beritahu kat sini, risiko untuk menjual nasi lemak yang kita panggil sebagai perishable, yang boleh rosak, risikonya kat situ. Berbanding dengan yang nombor 1, 2 dan 3 tu. Okey, dan nombor 5 pula, menjual produk sendiri, iaitu daging masak hitam yang di-retort. Contohnya, ni kita cerita ni berapa sebab salah satu daripada produk makan tuyu juga ialah daging masak hitam pacak. Sebenarnya dah agak panas di pasaran letak dekat Shopee kejap je habis. Kejap je sold out.
So sambil-sambil tu nak promote jugalah produk di bawah Makan Tuju sendiri. Mungkin selepas-lepas ni pun kita boleh ada usahawan lain yang maksudnya kita boleh JV untuk buat produk di bawah jenama Makan Tuju. Okey. So contohnya kita nak buat daging masak hitam yang kita retort. Retort ni basically kita menggunakan teknologi, yang mana kita simpan dalam produk kita letakkan di dalam jar, di dalam balang tu. Kemudian kita menggunakan teknologi retort untuk kita matikan kuman-kuman. Jadi produk kita insya-Allah boleh bertahan di pasaran. Apabila kita seal cantik, dia insya-Allah boleh bertahan dalam 2 tahun dekat pasaran sana. Cumanya bila kita nak beritok ni, kita kena fikir pula untuk peringkat permulaan. Nak kena beli pula canner, mesin dan sebagainya. So kita nak kena ada pressure cooker. Kalau lah contohnya kita punya canner tu hanya untuk canner, tak boleh nak buat, tak boleh nak pressure cook daging kita tu. Nak kena ada tu pula dan macam-macam lagi lah. Jadi maksudnya kos-kos tu kita kena kira tu. Contohnya kita dah beli kita punya canner pada harga sekian. Jadi maksudnya kita kena kira untuk long term supaya kos tu dapat masuk dalam kita punya kos tidak langsung tu. So kalau siapa yang berminat untuk nak belajar retort pun, Coach Roza pun basically dia ada video dia dekat YouTube. Nanti boleh follow macam mana nak buat retort apa semua. Alright. So basically saya dah bawa pada satu gambaran bagaimana kita nak melihat kos-kos yang terlibat. Kos-kos yang terlibat apabila kita nak tentukan harga jualan kita, harga jualan item kita. So now kita nak pergi pula kepada merekodkan transaksi perniagaan. Tapi sebelum tu, ada apa-apa persoalan tak? Mungkin ada yang nak bertanya ke, yang tak jelas ke? InsyaAllah saya boleh cuba jelaskan. Kalau macam bertanya, kalau contohnya ada benda tu sendiri saya tak pasti dan saya tak dapat jawab sekarang, tak apa, insyaAllah saya akan WhatsApp kemudian. Kalau saya boleh jawab sekarang, saya akan jawab sekarang. Okay. So saya buka soalan, mungkin boleh on ke mic untuk kalau nak bertanya, ataupun boleh gunakan saluran chat untuk tujuan yang sama. Okey, saya buka sekejap untuk persoalan. Ada tak? Tak ada. Okey. So kat sini apa? Cik Aisyah. Puan Aisyah. Puan Aisyah apa ni? Boleh? Kalau ni boleh. Okey, tak ada masalah lagi sebenarnya. Okey sekarang ni. Okey, alhamdulillah. Puan Cinta Allah. Ya, saya. Macam mana? Apa ni, jelas ke? Alhamdulillah jelas. Ya. Mungkin ada soalan nak ditanyakan ke? Setakat ni? Okey. Okey. Okey ya. Tapi okey tu macam okey, dia punya nada kat ujung tu macam ada nak sambung ayat tu. Okey. Tak, sebab saya pun ada juga kat kelas-kelas lain pun belajar yang ni juga. Sama lah. Oh ya. Caranya. Oh, sama caranya ya. Faham. Okey, alhamdulillah. So siapa Puan Hani ya? Puan Hani dah tak ada ya? Okey. So siapa ada lagi nak jawab? Puan kecil Nazatul Najwa macam mana, ada soalan ke? Tak ada soalan ya. Siapa lagi? Nur Ain Roslina. Ada soalan? Jelas? Okay. Jelas ya. Okey, ada lagi? Yang okey, so insyirah. Macam mana, jelas ataupun ada persoalan ke nak ditanyakan? Oh ya. Yeah. Oh, Tia baru masuk Okey, so selamat datang dia. Apa ni, basically kita dalam 20 minit lagi insya-Allah. Okey.
So, kita masuk kepada merekodkan transaksi perniagaan. Macam tadi, apa ni, puan apa, Cinta Allah ya. Apa ni, macam sebelum-sebelum ni pun pernah masuk dan basically benda yang sama. Tetapi nak tanya, yang tentang 8 muda atau 8 ways tu ada belajar sekali tak? Oh, itu tak ada. Itu tak ada kan? Itu ilmu baru saya dapat. Okey, alhamdulillah. So memang purposely kita letak ilmu baru tu kan. Siapa yang tak join tu rugi sebab big corporation dekat luar sana tu basically dia orang dah pergi ke arah lean manufacturing dan basically memang dia orang menitik beratkan soal eat muda tu. Jadi insya-Allah kalau kita dapat apply kan dari segi 8 ways tu ataupun eat muda tu, saya rasa selari dengan tuntutan agama kita kan, sebab kita tak boleh nak membazir sebab membazir itu amalan syaitan. Okey, so kita pergi kepada merekodkan transaksi perniagaan. So amat penting merekodkan transaksi supaya mudah dijejaki pada masa hadapan kan, perbelanjaan dan pendapatan yang berlaku kan, kita nak kena rekodkan perbelanjaan dan pendapatan yang berlaku. Kemudian bagi beberapa bulan pertama perniagaan sebaiknya diperincikan item belian terutamanya bahan mentah atau seumpamanya bagi tujuan pengiraan harga kos item jualan. Okey. So, dia selamat datang Waalaikumsalam. Apa ni? So tak apa. Kalau macam puan dia atau encik dia tertinggal ni, insya-Allah kita ada video nanti kita akan letakkan dekat channel kita ya. So katakan contoh nak live lagi, insya-Allah nanti boleh follow batch kita yang seterusnya juga. Jadi ada 2 pilihan lah. Insya-Allah apa yang kita kongsikan hari ini kita akan masukkan dalam channel kita ya. Okey. Kemudian yang ketiga, merekodkan transaksi perniagaan sebagai permulaan. Saya pergi kepada yang kedua tadi, nak terangkan yang kedua. Okey, yang kedua ni untuk peringkat permulaan, kalau siapa-siapa lah yang baru berniaga kan, dalam kita punya catatan tu kalau boleh biar kita detail kan, kita detailkan sikit. Nanti saya tunjukkan contoh macam mana pendetailannya supaya pendetailan tersebut kita dapat gunakan untuk kita nak buat kita nak kira kos. Sebab macam selepas tu dah okey dah. Cuma untuk peringkat permulaan tu kita nak kirakan kos kita, kos item jualan kita. So kita perlukan perincian. Sebab kita dapat maintain contohnya bahan mentah kita kan, dengan jenama sekian kita dapat harga sekian. So nanti saya tunjukkan. Okey, kemudian yang ketiga sebagai permulaan dan peniaga kecil merekodkan secara single entry pada buku jurnal atau buku tunai sudah memadai. Kan, mungkin kalau siapa yang belajar account, kita belajar tentang single entry dan juga double entry. Kan, kalau double entry tu dia jadi remeh ada sikit. Kalau siapa belajar account yang propernya dia boleh dapat double entry. Tapi pada saya lah sebagai permulaan dan juga peniaga kecil, kita buat single entry pun sudah memadai. Jangan tak buat langsung. At least kita buat single entry. Okey, kemudian yang keempat, simpan semua resit belian berkaitan. Sebaiknya scan gambar resit begitu yang rujukan yang lebih berkesan. Kita pun kadang kita perasan kan, resit sekarang ni bila dia print tu hari yang pertama dia nampak jelas, kena simpan 2-3 minggu lepas tu dah hilang dah angka-angka dia. So untuk rujukan kita scan so maksudnya better untuk sebagai kita punya reference ya. Jadi sekarang ni maklumat transaksi yang perlu direkodkan. Semua transaksi yang berkaitan dengan perniagaan kita perlu direkodkan sama ada perbelanjaan. Perbelanjaan ni maksudnya duit keluar lah. Atau term account ni kita bagi sebagai kredit. Dan juga yang kita kena rekodkan adalah pendapatan ataupun perolehan. Kadang-kadang orang sebut perolehan kadang-kadang disebut sebagai revenues. Okey. So ini maksudnya duit masuk lah. So ataupun dalam bahasa account ni dipanggil sebagai debit. Dan maklumat asas setiap transaksi yang perlu direkodkan ialah tarikh transaksi. Pentingnya tarikh transaksi ni sebab bila kita nak tutup akaun kita bulanan apa semua ni, tarikh transaksi ni yang akan provide the information. Kemudian jumlah bayaran, keterangan saksi macam tadilah, keterangan transaksi macam yang saya beritahu tadi tu, pendetailan apa semua tu tu bahagian situ dekat keterangan transaksi dan juga nombor rujukan. Ini kalau macam kita nak buat reference kepada resit-resit kita ke, itu kita boleh gunakan dekat situ. Okey, contoh merekod transaksi menggunakan jurnal. So saya nak tunjukkan di antara jurnal dan juga buku tunai. So yang ini pun dia cukup simple. Pada saya dia cukup simple.
So now kita tengok contoh lah. Katakanlah ini baru nak mula bisnes, kita nak mula bisnes. Jadi kita mula pada Januari 2020. Katakanlah waktu itu kita mula 2020. Kita pun start buat baki mula kan. Baki mula basically kan tak ada lagi. Baki mula ni tak ada lah baki yang nak dibawa apa semua. So kosong. Kemudian kan kita dah tak ada modal, kita pun pinjam lah. Pinjam daripada Angah. Pinjam daripada Angah okey, jangan pinjam daripada Along lah. Angah, Haci, Ucu, Atam apa semua okey lagi. Jangan pinjam daripada Along. Along okey. Okey. So kita pinjam daripada Angah contohnya RM2. RM200. So RM200 tu kita letakkan di bawah debit sebab duit masuk. Duit masuk letak kat bawah debit. Okey. Kemudian bila dia ada modal RM200 tu contohnya kita pun mulalah membeli beras. Kan? Kita beli beras 10 kilo. 10 kilo pada harga RM26. So maksudnya di sini duit keluar. So kita letakkan di bahagian kredit. Okey, kalaulah contohnya untuk peringkat permulaan supaya kita dapat kirakan kos, beras 10 kilo. So kita mention beras 10 kilo. Dan kalau nak cantik lagi, katakan contoh kita beli beras Faiza. Beras Faiza. Tulis situ beras Faiza supaya next time kita beli beras Faiza lagi. Katakan contohnya waktu kita mula-mula guna beras Faiza ni memang kualiti dia cantik. Kita nak maintain, maka kita tulis kat situ beras Faiza 10 kilo. So ikan bilis contohnya kan, ikan bilis kita tulis di situ 1 kilo yang RM35 punya kan. Kita pun beli kita beli 1 kilo. So RM35 kan, duit keluar letak kat kredit. So catatan kat sini kalau kita tengok contohnya kita kata 1 kilo RM35. Jadi maksudnya next time bila ikan bilis habis, tak adalah kita pergi cari ikan bilis yang 1 kilo RM50 punya ke, atau 1 kilo RM40. So nanti kos akan lari. Jadi maksudnya kita akan cari ikan bilis yang hari tu punya, kita pun nak namakan apa kita tak tahu, tapi ikan bilis ni aku tahu lah, aku pegang aku tahu lah ikan bilis ni. Dan tengok harga dia RM35 sekilo. Maka kita akan selepas ni kita akan beli ikan bilis tu lagi pada harga yang RM35 sekilo tu. Nak beli berapa kilo tu tak kisah, tapi yang RM35 sekilo. Kalau dapat murah lagi baguslah. Okey, kemudian contohnya lagi cili kering. Yang 4 kilo kita beli 4 kilo. Kita beli 4 kilo. Yang mana harga dia sekilo RM17.90. Contohnya kan. Jadi dengan harga RM17.90 untuk 4 kilo kita dapatlah RM71.60 duit keluar letak dekat kredit. So next time kalau kita nak pergi beli, kita pun cari cili kering yang harga RM17.90 tu. Kalau kita cap ini tapi harga RM17.50, that's good kan. Tapi kalau tengok ini kenapa ni harga sekian, tengok kat tempat lain pula, tempat lain masih harga RM17.90 yang cili kering yang sama. So kita dapatlah kontrol kos kita. Begitu jugalah dengan seterusnya barang-barang lain yang kita beli contohnya. Kemudian itu pada hari yang pertama kemudian hari yang kedua kita pun start buat jualan. Mungkin kita pun tak beli kemah apa semua lagi, meja apa yang patut kita guna. So tak adalah kita beli kat situ, modal pun RM200, mana nak beli kemah, nak beli meja apa semua, guna apa yang ada contohnya. So kita pun jual lah pada hari yang kedua. So jualan nasi lemak kita 15 paket contohnya, dan dapat terjual pada harga RM1.50 satu. Maka duit masuk kepada kita untuk hari pada 2 bulan tu ialah RM22.50. Begitulah juga dengan jualan yang seterusnya. Contohnya jualan pada hari yang ketiga kita masuk RM27, masuk letak ke debit. Tetapi dalam masa yang sama, aku punya santan dah habis lah, hari tu beli kotak besar dah habis. So kita nak beli santan pula kan, nak tambah santan kita nak beli daun pisang pula. So duit yang duit yang keluar letak dekat kredit. So ini basically catatan secara general Kita boleh juga menggunakan buku tunai. Kita boleh menggunakan buku tunai. Saya tertarik dengan catatan yang sebegini rupa. Kalau tengok itemnya sama. Kalau kita perasan, kita cuma tambah satu kolom lagi. Kolom kita yang kita tambah ialah kolom baki. So bila kita tambah kolom baki, basically pada saya amat membantu. Sebab apa? Kita dapat melihat baki kita, iaitu aliran tunai kita. Di sinilah orang sebut sebagai cash flow. Kita taklah mengarut-ngarut. Contohnya lah, kita kalau kita tengok 4 bulan 1, 4 bulan 1, jualan nasi lemak kita yang 18 paket tu. Contohnya, balance kita sekarang ada RM86.15. Contohnya.
kita bermula dengan modal RM200, sekarang ni duit yang ada dekat kita RM86. Kita pun berangan-angan lah kita nak beli kemah. Kan, kita nak pasang kemah. Kemah kita tengok contohnya yang kita tengok yang 6 kaki punya. 6 kaki kali 6 kaki. Kan, itu pun mau dekat RM130. Macam mana kita nak beli? Sedangkan duit kita balance baru RM86. Kan, benda tu RM130. Jadi tak boleh nak beli lagi. So, kita buatlah seadanya dulu. Kan, jadi tanpa kemah, kan, duduk bawah pos ke apa semua pun tak kisah. Kan, sebab kita belum mampu lagi berdasarkan kepada kita punya cash flow. Saya nak kita ingat bahawa cash flow ni amat penting. Kan, cash flow ni amat penting dalam perniagaan kita. Kadang-kadang kita tengok, kan, contohnya saya ambil big company. Kita tengok contohnya macam MAS for example, sebelum jadi COVID lagi. Bagaimana cara dia orang punya bisnes. Agak sedih. Dia orang bisnes dia orang cakap pasal bilion. Dia punya revenue di bilion, tapi perbelanjaan dia pun bilion. Kalaulah bilion perbelanjaan tu lebih daripada bilion yang revenue dia, kan, dengan cash flow yang macam tu, bagaimana dia orang nak sustain? Sebab tu tak boleh nak sustain. Jadi pada saya, walaupun kita peniaga kecil, kan, kita yang masuk tu tak banyak, tetapi kita kontrol. Kita kontrol kita punya cash flow. Sebab tu kita tak boleh simply ambil duit. Ini aku nak ambil lah hari ni, duit untung aku nak guna untuk ni. Tak boleh, tuan-tuan. Kalaulah untuk mula-mula ni, kalau kita nak guna tu, kita kena catatkan sebagai ambilan. Tak boleh sembarangan je. Jadi berbalik kepada catatan menggunakan buku tunai ni, dengan kolom baki ni, saya rasa kan kita patut ada catatan yang berbentuk macam ni. Mudah kita nak tengok kita punya cash flow. Okey, so nak tunjuk contoh supaya nampak big picture. Okey, contoh perjalanan catatan buku tunai. Mungkin kurang jelas kat sini, tetapi apa yang saya nak tunjukkan bahawa di sini ada 3 bulan punya transaksi. Okey, maksudnya contohnya dia bermula dengan Januari, kan, kemudian dia ada closing balance dia. Kan, sebab tu tarikh tu penting. Sebab kita nak tutup dia punya transaksi untuk Januari, maka okey. Dalam kes ni closing balance dia positif. Okey, RM10 atau $10 dalam kes ni contohnya. Masuk bulan yang seterusnya, bulan Februari. Okey, RM10 tersebut dibawa masuk. Kan, dia duduk dekat balance tu, opening balance. Okey, kemudian berlakulah transaksi yang seterusnya. Kita kira-kira bila kita nak tutup akaun untuk nak tutup transaksi untuk bulan tersebut, maka kita tengok dah negatif. Kan, nampak aliran tunai kita dah jadi negatif, dah defisit. Kan, RM25 dalam kes ni. So bila benda tu negatif, biasanya kita simbolkan dengan bracket. Kita nak tunjukkan bahawa itu adalah defisit. Kalau surplus tak payah letak bracket apa semua. Okey, kemudian masuk pada bulan 3. Kan, kita pun bawa lah yang baki RM25 yang negatif tu, kan, kemudian dah tak cukup, terpaksa lah bawa masuk fund lagi, kan, pinjam kat siapa-siapa. So daripada situ adalah transaksi kita yang seterusnya. So basically itulah contoh perjalanan catatan buku tunai. Jadi kolom balance tu penting. Kalau lah contohnya buku kita tak ada, ni tambah sendiri. Kalau lah kita cari buku yang berbentuk macam ni tak ada, tak apa, print buat sendiri tak apa, ataupun ambil kata A4 garis sendiri tak apa. Kan, jangan fikirlah bentuk yang susah-susah. Kan, jadi sekurang-kurangnya kita ada 5 kolom kat sini. Kita ada kolom tarikh, description, kemudian kita ada income, expenses. Income tu debit lah, expenses tu credit, dan juga balance. So daripada situ juga sebenarnya sampai satu tahap mungkin kita perlu buat profit and loss report. Kadang-kadang orang panggil sebagai P&L, P&L report. Jadi benda ni sebenarnya kita ambil balik, kita extract balik daripada yang catatan tadi tu. Yang catatan tadi tu kan kita masukkan kat sini. So daripada sini kita boleh nampak kita punya net profit ataupun net loss. So dalam contoh ni ialah net loss, sebab tu letak dalam bracket. So untuk mana-mana usahawan yang nak buat pinjaman bank ataupun nak cari grant apa semua, basically kita nak kena buat kita punya business plan yang basically kita nak kena masukkan dengan P&L, projection P&L dan sebagainya. Jadi ini contoh P&L. So kalaulah contohnya siapa-siapa kat sini yang nak dalami lagi apa yang saya ceritakan ni, sebab saya tak boleh cerita panjang kan, kita pun target lebih kurang 2 jam je, basically ada 5 minit lagi insyaAllah. So boleh rujuk kepada URL yang saya letakkan kat situ. Okay, www.beginner-bookkeeping.com and /single-entry-bookkeeping.html.
So maksudnya boleh rujuk kepada ni. InsyaAllah saya tengok cara dia disampaikan pun agak santai. Kan siapa-siapa yang tak ada background account pun saya rasa insyaAllah boleh follow. Ya. Kalau dia advance dia nanti boleh tengok pula double entry. Tapi pada saya tak payahlah nak pening-pening kepala. Kita masing entry kita ada catatan transaksi kita pun dah madai. Bukan buat takut belajar advance kan. Last kali tak buat langsung. So di situ kita nak pesanlah juga kan. Lebih buat lebih buat sikit daripada tak buat langsung ya. So saya rasa itu sahajalah kot dalam tempoh 2 jam yang kita dapat kongsikan ya. Jadi saya rasa saya nak buka lah kalau ada persoalan-persoalan mungkin yang perlukan penjelasan. So basically kita akan kongsikan juga slide ni nanti through email. So nanti saudara-saudari tuan-tuan perempuan kat sini boleh berhubung dengan kita punya bahagian teknikal kita WhatsApp ya. So mungkin akan di WhatsApp kan. So apa-apa pun boleh berhubung melalui WhatsApp group yang tuan-tuan perempuan ada sekarang ni lah ya. So dalam masa yang lebih kurang ada lagi dalam 4 minit lagi, insyaAllah saya open kalau ada apa-apa persoalan ke. Bagi balik tadi apa tu yang bookkeeping punya website tu www. Yang ni. .com. So www.beginner-bookkeeping.com. Okay, kemudian /single entry bookkeeping.html. Dapat ya? Terima kasih. Okey, sama. Okey, sekejap ada soalan kat sini. Kalau beli barang dan jumlah harga satu resit kena buat pecahannya. Okey, dia bertanya kalau beli barang dalam jumlah harga satu resit kena buat pecahannya. Sekejap, maksudnya ini yang satu resit ni campur dengan contohnya barang niaga dengan barang rumah ke? Adakah itu maksudnya? Saya nak fahamkan soalan tu. Mungkin dia boleh tulis di situ. Maksudnya satu resit tu maksudnya kita campur bahan barang-barang niaga dengan barang-barang untuk kegunaan rumah. Adakah itu maksudnya? Okey. Sekejap saya tunggu daripada dia soalan dia. Contoh RM100 beli bahan niaga saja. Resit kan kalau beli barang dalam jumlah harga satu resit kena buat pecahan dia. Contoh RM100 beli bahan niaga saja. Okey, saya nak dapatkan sejelas soalan daripada dia. Contohnya kita beli barang niaga dalam resit RM100. RM1 tu semua barang niaga. Semua barang niaga. So kalau RM1 dalam semua barang niaga pada saya tak timbul isu. Kan? Yang penting tu item tersebut tu kita rekodkan. Kita rekodkan secara satu persatu di dalam kita punya rekod transaksi. Contoh dalam kes ni buku tunai. Kan? Mungkin kita beli pada satu kedai kan RM1 dan semua tu barang niaga. Kan? Kita cuma perincikan je. Kita masukkan balik setiap item tu dalam kita punya catatan. Kita jangan tulis RM100 macam tu je. Kita kena detailkan. Sebab kita nak buat monitoring. Okey, melainkan kalau lah contohnya sebab kita pun pergi kedai yang sama, kedai itulah kita beli barang niaga, kedai itu jugalah kita beli barang rumah, tidak ada masalah kalau dia duduk dalam satu resit. Tapi selepas pada tu kita kena extract keluar lah yang barang-barang niaga tu kita kena masukkan secara one by one dalam kita punya buku tunai kita ataupun buku jurnal kita. Adakah saya jawab soalan? Jelas Okey, alhamdulillah. So mungkin ada soalan-soalan lain lagi? Okay. Maksudnya itu 100 masa buat bookkeeping kena pecahkan per item. Yes, kita kena pecahkan per item. Yes. Sebab kita nak monitor. Sebenarnya untuk pengetahuan
Kalau tuan-tuan perempuan saudara-saudari perasan ya, for example lah, kalau macam kita pergi beli dekat supermarket saya cerita dari segi perspektif supermarket tu. Bila kita beli, dia akan gunakan mesin dia, dia akan scan. Mesin tu sebenarnya nama dia point of sale, POS. Dia akan ni. So, apabila dia scan benda tu akan masuk secara item by item. Okey. Dia kenapa penting untuk masukkan item setiap item item per item tu? Sebabnya ialah di sisi sudut supermarket tu sini pula pengurusannya ialah dia nak kontrol inventory. Jadi dengan tak salah langsung, apabila kita masukkan perincian macam ni, bila bisnes kita dah besar, kan, kita sebenarnya bukan setakat yang ni. Kita nak kena pergi pula satu ilmu yang kita kena belajar di sisi pengurusan inventory. Jadi kita kena monitor. Aku beli hari tu baru je beli. Ikan bilis contohnya cili kering 4 kilo aku beli contohnya. Kemudian kita masak, kita baru guna 1 kilo. Hari ni tiba-tiba cili kering tu dah habis. Kan? Mesti ada something wrong somewhere. Mungkin pada waktu tu kita dah ada pekerja kita pula macam-macam. Kan? Kita beli 4 kilo, dia belasah 3 kilo. Kita beli lagi 4 kilo, dia belasah lagi 3 kilo. Kan? Itu dah jadi kerugian kepada kita. So that's why kita kena buat perincian ni supaya kita boleh monitor pula secara inventory dalam masa yang sama. Ya. Itu pentingnya kita kena catatkan secara item per item. Dapat tak? Ya. So, okey ya. Okey, alhamdulillah. Mungkin saya buka satu lagi soalan kalau ada soalan. Okey. So kalau tak ada soalan, mungkin saya minta semua yang ada dalam grup kita punya session ni tuliskan jelas, maksudnya tulis kat chat tu jelas. Jadi sekurang-kurangnya saya boleh nampak lah. Maksudnya yang ada kat sini memang dah jelas lah apa yang kita kongsikan pada hari ni. So far. Yeah. Okay. So kalau dah jelas, alhamdulillah, saya pun seronok. Sekurang-kurangnya ilmu yang saya kongsikan hari ini dapat bagi manfaat kepada ramai orang. So kalau nak bagi ramai lagi, saya rasa ilmu ni kita jangan simpan sendiri, kan? Bolehlah kongsikan lagi dengan orang lain, ya. So insya-Allah kita akan kongsikan slide ni. So dan juga kita ada channel kita, video kita. Jadi maksudnya insya-Allah boleh refer tu untuk nak strengthenkan lagi, mungkin ada yang tak jelas, dan boleh kongsikan juga. Insya-Allah kita halalkan ilmu ni. Maksudnya tak payah nak rasa nanti aku kongsi slide ni boleh, tak apa, tak ada masalah. Bab ilmu ni kita tak boleh kedekut. Jadi kita kongsikan ramai, terutamanya di kalangan orang kita, sebab kita nak mencelekkan orang kita dengan pengurusan kewangan ni, dan juga perancangan dan juga pengurusan kewangan ni, supaya bila kita buat bisnes insya-Allah kita boleh pergi jauh, kan, dengan cara kita kontrol kita punya cash flow, kita punya inventory, kan. Kita pun walaupun kita belajar setakat 2 jam, sikit sebanyak kita dah faham tentang lean manufacturing, kita faham tentang eat muda, kan, yang sebenarnya ilmu-ilmu tu di peringkat yang lebih tinggi, kan, kita kongsikan kat sini juga, ya. So saya harap benda ni insya-Allah dikongsikan dengan seramai mungkin orang lagi, dan mungkin insya-Allah bantu kita untuk bagi tahu lagi tentang kursus kita. Kita buat percuma je tuan-tuan puan, ya. Jadi insya-Allah untuk batch seterusnya nanti kita akan beritahu juga dalam grup yang sedia ada ni, supaya mungkin tuan-tuan perempuan di sini, saudara-saudari kat sini boleh kongsikan kepada grup-grup yang lain supaya dapat join kita punya, demi manfaat bersama. So dengan itu saya mohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan. Yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang tu datang daripada saya sendiri. So insya-Allah kan kita semoga kita berjaya. Saya doakan semua akan berjaya. So selamat menjalani puasa. So insya-Allah kita berjumpa di puncak kejayaan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.